1.5 jam hingga 2 jam dari sekarang lah. Lebih kurang macam tu ya. Menengok kepada berapa banyak soalan Q&A kita ada nanti, dia akan drag waktu lah. Jadi sebelum tu kita baru ada 82 orang peserta. Masih ongoing juga masuk lagi. Kita akan teruskan jugalah sebab sekarang sedang menunjukkan pukul 9.42 pagi. Okay. Yang saya hormati rakan-rakan USTP daerah Hulu Selangor, rakan-rakan USTP daerah Hulu Langat dan rakan-rakan USTP dari daerah Kuala Langat. Untuk pengetahuan, kursus ini adalah kolaborasi antara 3 daerah di negeri Selangor, iaitu Hulu Langat, Kuala Langat dan Hulu Selangor. Peserta kita pun daripada 3 daerah. Dan yang saya alu-alukan dan yang saya hormati penceramah kita hari ini, biarlah saya kenalkan sikit penceramah ni hari ni ya. Doktor, kalau rasa terkurang tu doktor tambah, kalau tersilap tolong betulkan saya. Okey. Dr. Zuridah Hanim binti Datuk Muhammad Akhir daripada SMK Sultanah Bahiyah. Jauh kita import hari ni. Terbang di atas alam maya kita ni. Okey, beliau ada Doktor Sarjana Muda Perakaunan, Sarjana Sains Pengurusan Pendidikan, KPLI Perakaunan, PhD Pendidikan. Panjang cerita tu ya. Nanti kalau doktor nak elaborate bolehlah. Saya bagi yang besar-besar je doktor ya. Saya GPM biasa juga. Okey, beliau ni sumbangan dia sangat meluas ya tuan-puan. Dia ada menulis 24 buah buku, 20 kertas kerja proceeding dan jurnal, perkongsian lebih 300 ceramah dan webinar, urus setia lebih daripada 100 program. Beliau juga adalah JU Pusat Sumber Jawatankuasa Majlis Guru Cemerlang Negeri Kedah ya. Dan penyelenggara buku. Ini yang penting ni. Ya, penyelenggara buku. Okey, beliau telah dianugerahkan panjang senarai anugerah ya tuan-puan. Alhamdulillah. Johan Pusat Sumber Kebangsaan tahun 2009. Masa tu dekat SMK Convent. Anugerah Kualiti KPPM 2009 masa-masa di SMK Convent. Dan anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2003, 2010, 2019. Guru Ikon Akademik pada tahun 2013. Anugerah Pengurusan Nilam 2013, Anugerah Inovatif 2006, 2016 dan 2018. Tempat keempat PSS Cemerlang Kebangsaan 2019, SMK Sultanah Bahiyah, Ikon GPM Kebangsaan tahun 2020 dan Guru Ikon GPM Negeri Kedah 2019. Bernafas-nafas saya tarik hari ini untuk itu pun saya rasa tak semua doktor letak dekat sini. Jadi untuk hari ini doktor akan membawa tajuk yang berkaitan dengan kita, tapi lebih kepada membawa kepada norma baharu, norma baharu dengan tujuan supaya kita semua dapat membuka minda. Jangan kita lurus pusat sumber mesti buku, pusat sumber mesti cantik, tapi kita juga kena tahu yang pusat sumber kita kena bergerak aktif untuk anak-anak murid kita. Untuk tidak membuangkan masa, saya jemput Dr. Zuridah Hanim untuk meneruskan kursus kita hari ini. Dipersilakan. Terima kasih Puan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan sahabat JPM yang saya hormati dan saya sayangi. Saya juga sebenarnya JPM biasa seperti anda semua. Saya berada di sekolah dan saya sangat memahami kesenduan, kesedihan dan kestresan yang dialami oleh JPM kerana saya juga bermula dari kosong. Saya mula menjadi JPM pada tahun pertama saya posting. Tapi syukur Alhamdulillah berkat dengan pasukan kerja, gabungan pihak pentadbir dan juga kita kata semangat seluruh warga sekolah, kita mula bergerak dan akhirnya di sekolah pertama yang saya berkhidmat, kami dianugerahkan Johan Pusat Sumber Cemerlang peringkat kebangsaan dan kemudian saya ditukarkan untuk satu program IB International
di bawah projek rintis Kementerian Pendidikan, dan alhamdulillah tahun lepas kami berjaya mendapat naik johan PSS kebangsaan. Jadi sebenarnya perjalanan yang jauh itu semua bermula dari langkah yang pertama. Boleh upkan saya punya slide? Terus ke next slide. Jadi sebelum kita menjurus kepada kupasan kita, ingin saya tegaskan di sini, berapa orang pun GPM yang ada di hadapan saya, anda sebenarnya seorang insan yang terpilih. Kenapa saya berkata begitu? Kerana dalam sebuah sekolah tidak ada GPM pertama, GPM kedua, GPM ketiga. Yang ada hanya seorang sahaja GPM. Oleh itu, ini menunjukkan bahawa anda mempunyai keistimewaan. Pentadbir telah melihat ada sesuatu dalam diri anda yang perlu anda tunjukkan. Itu sebab saya naikkan poster ni, your mind is a magnet. If you think of blessing, you attract blessing. And if you think of problem, you attract problems. Always cultivate good thought and always remain positive and optimistic. Jadi kalau kita selalu memikirkan negatif, susah, stres dan sebagainya, sebenarnya kita sendiri yang membawa aura negatif dalam hidup kita. Sebenarnya everything you need is already inside you. Don't wait for others to light up your fire. You have your own matches. Itu sebab saya kata GPM yang ada di hadapan saya ni sebenarnya insan terpilih. Kalau boleh hari ini, selepas program kita hari ini, anda bangun sebagai seorang GPM yang bermotivasi tinggi untuk membuat perubahan dan membuktikan bahawa anda boleh membuat transformasi di PSS walaupun sebesar mana sekalipun PSS anda. Next slide. Cuma isu yang selalu kita bangkitkan ialah, next slide, adalah tentang masa. Sedangkan all successful and unsuccessful people have one thing in common. Only they have 24 jam sahaja sehari. It's how they use them that make the difference. Jadi kalau kita tak ada masa, kita cikgu pun sibuk. Kalau kita bekerja sebagai makcik kantin pun kita akan sibuk. Kalau kita bekerja sebagai pekerja swasta juga kita akan sibuk. Kalau kita jadi pengetua lagilah sibuk. Perdana Menteri lagi sibuk. Tapi apa yang common, yang semua sama ialah semua orang mempunyai 24 jam sahaja. Jadi ini bergantung kepada bagaimana dia menguruskan masa, dan yang penting pemikiran kita lah yang akan menentukan sesuatu yang kita nak laksanakan itu tercapai ataupun tidak. Itu sebab people with purpose, goal and vision have no time for drama. Kalau cikgu-cikgu ada tujuan, ada apa yang nak dicapai, cikgu tidak ada masa untuk drama. They invest their energy in creativity and focus on living a positive life. Jadi cikgu, kalau janganlah sebut stres, janganlah sebut susah, janganlah sebut pelbagai kisah sendu, kerana kita semua mengalami perkara yang sama. Saya juga pernah berada di kasut cikgu dan kita bersama-sama buang perkara negatif itu dan kita menuju ke PSS yang lebih hebat, dan saya yakin selepas ini lebih banyak PSS yang hebat dapat dihasilkan di 3 PPD yang cikgu-cikgu bernaung sekarang. Jadi sudah bersedia untuk hasilkan PSS hebat? Kita bergerak ke next slide. Cikgu, kita perlu menjadi GPM yang bahagia. Saya tekankan perkara ini kerana sebenarnya konsep PSS adalah satu konsep yang besar, dan sekiranya kita tidak bersedia, kita melangkah dengan pemikiran yang negatif, kita akan melihat sesuatu itu yang negatif. Kit yang pertama. Sebagai GPM, cikgu perlu ada sebuah buku catatan khas untuk PSS. Jangan sekali-kali campur dengan yang lain. Kerana kadang-kadang idea itu datang tiba-tiba. Dan bawalah buku catatan itu ke mana sahaja. Macam saya memang ada buku yang mencatat segala-galanya dalam ni, perancangan dan sebagainya. Jadi buku ini akan menjadi pemandu arah kepada kita apa yang perlu kita buat. Sebab kadang-kadang kita sebagai wanita, kita perlu uruskan rumah tangga, perlu uruskan suami, anak dan sebagainya. Kita cepat terlupa. Jadi bila kita dapat idea, terus catat dan biarlah buku ini tersimpan segala idea kecuali buku ini hilang. Dan buat senarai tugasan atau checklist. Hari ini kita nak buat apa? Dan letakkan deadline. Jangan bagi dia terus bergerak tanpa deadline. Kalau kita nak buat plan A, deadline-nya esok. Mesti siapkan esok.
Dan yang paling penting yang menyebabkan kita tidak dapat fokus atau melihat kerja terlalu banyak ialah kita fokus banyak perkara. Jadi fokus hanya satu saja tugasan utama dan paling penting. Satu tugas, satu masa. Jadi satu hari cikgu fokus satu benda saja dan buat perkara itu yang terbaik. Contoh hari ini fokus saya untuk menyampaikan, berkongsi ilmu dengan cikgu-cikgu, dan petang nanti saya ada satu lagi program. Cukup 2 program saja satu hari sebelum saya tutup buku dan bertukar uniform sebagai suri rumah misalnya. Okey? Dan cikgu-cikgu perlu seimbangkan jadual harian. Ada waktu bekerja, ada waktu bermasyarakat, ada waktu keluarga, dan sebagai GPM kena sentiasa mencari ilmu. Sekarang kita sedang mencari ilmu. Kita beredah dan kita berehat sebab kita nak pakai badan kita lama. Dan biasakan diri bekerja di mana saja. Okey, gunakan masa menunggu dan terluang sebaik mungkin. Maksud saya di sini, kita tidak ada masa untuk membawang misalnya. Kita tidak ada masa untuk menunggu dan merenung. Kita mungkin menggunakan waktu itu untuk membalas email, waktu itu untuk membuat perancangan atau menghubungi rakan strategi atau berbincang dengan rakan GPM sekolah lain. Jadi setiap masa kita 24 jam itu sangat berharga. Seterusnya, tulis matlamat dan sasaran. Apa yang cikgu nak capai? Contohnya, sekarang bulan 3 sehingga bulan 4, cikgu nak wujudkan satu ruangan dan ada program aktiviti membaca di situ. Cikgu fokus yang tu tulis dan tampal sebab kadang-kadang kita terlupa. Dan bila kita melihat sesuatu perkara itu ditampal, itu adalah satu motivasi atau momentum atau driven, kita kata yang drivekan kita ke arah pencapaian matlamat. Jadi untuk menghasilkan PSS yang hebat bukannya perkara yang luar biasa, tapi cikgu-cikgu boleh buat sekiranya cikgu-cikgu berfikir secara strategi. Okey, next slide. Seterusnya, senaraikan fail dan tampal untuk memudahkan semakan kerja. Kenapa saya kata senaraikan fail? Okey, kadang-kadang kita tak dapat ingat banyak perkara dan kita habiskan banyak tenaga kita untuk berfikir. Bila kita habiskan banyak tenaga kita untuk berfikir, apabila kita tidak dapat mencapai apa yang difikirkan, kita akan stres. Dan itu akan menyebabkan kita down. Kita ambil masa yang banyak dan lepas tu kita kena masuk kelas. Okey, dan akhirnya kita mula mengenepikan kerja-kerja PSS. Sedangkan perkara-perkara ini adalah perkara yang mudah saja. Jadi berfikir juga mengambil tenaga. Jadi senaraikan fail dan tampal untuk memudahkan semakan kerja. Hadkan tempoh mesyuarat. Kalau mesyuarat kita yang kontrol, mesyuarat jawatan kuasa PSS, mesyuarat pengawal PSS, kita kontrol kalau 30 minit, 30 minit. Jadi kalau 20 minit yang penting sediakan senarai dan agihan tugas selengkapnya sebelum mesyuarat. Dan kalau boleh sediakan juga handout untuk diberi sebagai senarai semak kawan-kawan kita atau anak-anak kita untuk bekerja. Jadi kita dapat hadkan masa dalam mesyuarat. Jadi kita boleh fokus perkara yang lebih penting. Okay, dan sentiasa semak buku panduan PSS abad ke-21 dan instrumen PSS cemerlang. Ini adalah kitab. Semua JPM wajib ada buku panduan PSS abad ke-21 dan instrumen PSS cemerlang walaupun cikgu tak mau bertanding, walaupun cikgu JPM baru, walaupun cikgu kata PSS saya hanya sebesar kelas saja, itu tak penting. Kerana untuk makluman cikgu, PSS saya di SMK Surabaya hanya boleh memuatkan 2 bilik darjah saja. Itu PSS sekolah menengah yang sepatutnya lebih besar. Okey, tapi saiz fizikal bukannya ukuran. Yang penting sejauh mana PSS itu dapat memberi impak dan memberi kesan kepada seluruh warga sekolah. Seterusnya, hadkan masa untuk menyelesaikan setiap satu tugasan. Contohnya cikgu nak buat file, cikgu drag file tu sampai 2-3 bulan sebab cikgu tidak ada deadline. Mungkin cikgu kata minggu ni nak buat file, tutup. Minggu depan nak buat benda lain. Okey, cikgu kena letak deadline. Kalau tidak, tugasan cikgu tidak akan selesai sampai bila-bila. Okay, contohnya minggu ini sekolah saya melaksanakan minggu nilam. Okay, hari ini adalah hari terakhir minggu nilam dengan adanya live streaming ceramah Maulidur Rasul. Ceramah Isra Mi'raj. So sampai hari Rabu, okay, tutup perkara untuk minggu nilam dan weekend 3 hari kami bersedia untuk buat pelaporan. Dan minggu hadapan kami bersedia untuk perkara yang lain. Jadi mesti rancang program dan mesti hadkan setiap satu tugasan. Dan susun folder kerja dalam komputer mengikut aktiviti dan perkara. Okey, literasi maklumat, file, minggu nilam. Okey, mungkin ada jaringan-jalinan, buat setiap satu folder supaya senang cikgu cari. Sebab kadang-kadang mencari file juga menyebabkan kita stres dan tak jumpa. Okey, kita habiskan banyak masa untuk mencari maklumat dan asingkan mengikut tahun.
Okey, dah habis tahun 2020, masukkan dalam folder 2020. Okey, pindahkan ke bahagian My Document misalnya, mulakan dengan file atau folder 2021. Jadi kalau cikgu buat pengurusan file ini jauh lebih senang kerana cikgu hanya perlu klik setiap folder. Elakkan file bertaburan pada desktop. Memang ada semua orang kata letak semua di desktop senang. Tapi senang itulah yang menyebabkan bila terlalu banyak, cikgu-cikgu akan pening dan cikgu-cikgu akan merasakan bahawa kerja di pusat sumber terlalu banyak. Dan cikgu, ini paling susah tapi mesti buat. Jangan bekerja sendirian. Bina pasukan kerja biarpun dengan pengawas PSS. Cikgu, kalau kita ada kawan seorang, bersyukur. Kalau kita ada kawan 3 orang, bersyukur. Dan kawan itu akan bertambah. Akhirnya cikgu mampu membina satu pasukan yang sangat besar sekiranya mereka melihat bahawa PSS cikgu memberi impak dan perlu dibantu supaya dapat membantu seluruh warga sekolah. Dan berdasarkan pengalaman saya juga GPM biasa seperti cikgu. Perjalanan sebagai GPM merupakan satu pengalaman yang indah dalam kerjaya saya. Dan seperti mana yang dinyatakan oleh Tuan Moderator, sebelum ini saya bukan seorang guru. Saya adalah bekas accountant dan kemudian saya mengikuti program KPLI dan menjadi guru. Dan rupanya rezeki saya adalah menjadi seorang guru dan menjadi seorang GPM yang sangat kita kata indah. Dan saya ingin berkongsi bagaimana untuk menjadi GPM yang bahagia dan enjoy. Okay? Dan teruskan. Okay, next slide. Jadi supaya kita rasa tidak stres berada di sekolah dan gembira, binalah keluarga PSS. Jika di rumah kita ada keluarga kita, di PSS kita perlu ada keluarga. Macam saya kata lagi, kalau tak mampu bina satu pasukan yang besar, binalah dengan rakan sejawat seorang mungkin. Kemudian kita ada antara pengurusan, kita ada PK, kita ada pengetua, kita ada guru kanak, yang mana yang rapat dengan kita. Itu yang kita bina pasukan dulu. Sebab kita kena belajar untuk berkomunikasi. Kita kena belajar bagaimana untuk menarik perhatian orang. Dan kita kena pegang pengurusan. Khasnya pentadbir sekolah kerana mereka lah kunci yang akan memberi kita sumber kewangan serta kelulusan semua kertas kerja yang kita laksanakan. Dan bina kerjasama dengan guru. Okay, wujudkan keluarga dengan murid, mungkin pengawas PSS kita atau AJK PSS di peringkat kelas dan sebagainya. Sebab kita perlukan teamwork, kita tak mampu untuk bekerja seorang. Okay, begitu juga kita mesti ada komunikasi dengan staf pejabat dan juga pekerja swasta. Hatta pengawal keselamatan juga adalah AJK PSS yang sangat membantu. Macam kes sekolah saya, kami bekerja di sekolah perempuan yang cikgu lelakinya hanya 5 orang, 5 atau 6 orang. Jadi kami perlukan khidmat tenaga lelaki. Jadi tenaga lelaki itu diimport daripada pegawai keselamatan yang sentiasa membantu, tolong angkatkan barang dan sebagainya. Dan sentiasa bertanya, cikgu apa lagi yang boleh kami bantu dan sebagainya. Jadi kita mewujudkan satu tim yang kuat dan itulah tim yang kuat itulah yang membolehkan kita melaksanakan konsep pusat sumber. Kenapa saya kata begitu? Mari kita lihat sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan konsep pusat sumber. Okey, next slide. Hari ini, fokus perbincangan kita adalah pertama, kita ingin melihat apakah sebenarnya konsep pusat sumber. Konsep pusat sumber ialah satu konsep di mana kita tidak boleh kita tidak boleh bila PSS sekolah A buat macam ni kita nak tiru, PSS sekolah B nak buat macam ni nak tiru dan sebagainya. Sebab kita kena melihat kasut atau kotak kita sendiri. Kita berada di mana? Adakah kita berada di sekolah menengah? Kalau sekolah menengah bandar, luar bandar, okey, pelajar sekolah campur, sekolah perempuan, sekolah rendah macam mana? Kemudian mungkin kita berada di SKM, SJKT, SJKC. Kita kena melihat konsep PSS kita sendiri. Kalau tidak memang kita stres. Kemudian fokus yang kedua ialah selepas kita faham konsep, kita perlu mentadbir PSS kita. Saya akan sentuh sedikit berkenaan aspek pengurusan dan pentadbiran dan kita bergerak ke part yang cikgu-cikgu selalu sebut iaitu macam mana nak deko, macam mana nak bangunkan fizikal PSS. Tetapi yang penting kita sekarang berada di norma baharu. So ada perbezaan. Okay, next slide. Kita kena faham konsep pusat sumber, okey, yang mana saya kuningkan itu perlu dicatat, okey, kerana itulah yang akan menjadi fokus kita untuk melaksanakan aktiviti. Dia merupakan ruang fizikal dan digital. Okey, dua perkataan, fizikal dan digital, di mana pembacaan,
inquiry ni sebarang pertanyaan, aktiviti dan sebagainya, penyelidikan, pemikiran, imajinasi dan kreativiti merupakan asas kepada perjalanan maklumat kepada pengetahuan murid. Maksud di sini ialah libatkan pembacaan, inquiry, penyelidikan, pemikiran, imajinasi dan kreativiti yang dapat membantu pelajar kita dalam aspek perkembangan yang mereka tidak belajar dalam kelas. Okay, sebenarnya ini adalah translation daripada IFLA School Library Guideline. Apa yang dimaksudkan oleh pusat sumber. Okay, next slide. Jadi, cikgu-cikgu, bila kita tahu konsep pusat sumber, sebenarnya matlamat kita adalah untuk melahirkan murid yang celik maklumat. Bermakna murid yang boleh menggunakan maklumat kemudian melibatkan diri secara bertanggungjawab dan beretika dalam masyarakat. Dengar perkara itu besar. Tetapi perkara ini sangat penting kerana yang kita laksanakan di dalam kelas lebih berorientasikan peperiksaan. Sedangkan pusat sumber sangat membantu untuk enhance ataupun kita kata untuk meluaskan lagi potensi pelajar. Di mana pelajar perlu mempunyai ciri-ciri murid celik maklumat. Pertama, bagaimana pelajar itu dapat mengamal pembelajaran kendiri. Dia masuk ke pusat sumber, dia cari buku ataupun kita melaksanakan aktiviti atas talian, dia mencari maklumat. Okay? Kita bagi tugasan. Jadi kita mewujudkan masyarakat atau murid yang mengamalkan pembelajaran kendiri. Yang kedua, yakin menyelesaikan masalah dan tahu bagaimana mencari maklumat. Okay? Jadi, kalau kita di sekolah rendah misalnya, kita kena sediakan murid kita untuk menjadi orang yang cerik maklumat di sekolah menengah. Dan jika kita guru di sekolah menengah, kita perlu menjadikan murid kita orang yang cerik maklumat supaya bersedia masuk ke universiti. Itu adalah fungsi JPM. Itu adalah matlamat pembangunan PSS. Jadi anak murid kita jika diberi tugasan, dia tahu menyelesaikan masalah dan tahu kat mana nak mencari maklumat untuk selesai masalah. Kemudian mampu menguruskan alatan teknologi. Jadi cikgu-cikgu kena buat aktiviti supaya dia mampu masuk akses dalam ID D5 misalnya, okay, secara IQ Nilam ataupun mampu Google internet, kemudian mampu buat Google Form dan sebagainya. Walaupun di sekolah rendah, tapi asas itu perlu dilatih, okay, kerana kita sendiri pun tiba-tiba berlaku perubahan dalam norma baru. Masa berlaku perubahan norma dalam PKP yang pertama, semua orang terkejut, okay, semua orang terperanjat. Tapi kalaulah sekolah itu mengamalkan pembelajaran kendiri, kalau tak semua tapi 20% murid-muridnya telah pun selamat dan boleh melaksanakan PDPR dengan sangat cemerlang. Dan murid juga mampu mengendalikan dengan selesa situasi yang ada jawapan. Maksudnya diberi tugasan, dia senang mencari maklumat. Dia tak, kita kata tak, kalau maksudnya dia tak tercangak-cangak mencari maklumat. Dia tahu macam mana nak cari maklumat dan pelajar yang celik maklumat mempunyai standard yang tinggi dalam kualitinya. Ini saya boleh kongsikan pengalaman saya sendiri di mana pengawas PSS di sekolah saya, kita kata pengawas PSS adalah mereka yang sukarela. Jadi bukannya datang daripada kelas depan, terpilih dan sebagainya. Saya sengaja mencari PSS yang sukarela. Kerana mereka yang sukarela ialah sanggup bekerja lebih masa. They are willing. Walaupun mereka berada di kelas kita kata sederhana, mungkin kelas yang belakang, tetapi bila kita buat penyelidikan, kita melihat perkembangan pelajar-pelajar ini menjadi somebody apabila mereka melanjutkan pelajaran di peringkat tinggi. Kalau mereka buat diploma, mereka ada one of the best student. Kalau mereka masuk ke matrikulasi, mereka mampu menjadi debater dan sebagainya. Dan kejadian itu memang sangat mengagumkan dan ini dimaklumkan sendiri oleh guru-guru sekolah rendah yang berjumpa terkejut kerana di sekolah rendah mungkin pelajar itu agak kita kata biasa, tapi bila dia menjadi pengawal PSS, kita transformkan dia. Dia dapat mewujudkan satu kemenjadian pelajar yang sangat luar biasa. Jadi kalau pelajar itu celik maklumat, dia memang ada, kita kata ada keterampilan yang sangat hebat. Dan pelajar yang celik maklumat fleksibel, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan mampu berfungsi secara individu. Ini adalah kerangka yang besar. Tapi cikgu-cikgu tidak perlu takut kerana cikgu perlu ambil perkara-perkara
kita kata perkara-perkara JIS atau perkara-perkara penting, kerana itulah hasrat untuk cikgu melaksanakan aktiviti. Kenapa matlamat PSS ini sangat penting? Okey, next. Kerana apabila kita diberi amanah untuk menjadi JPM, kita sebenarnya diberi kepercayaan oleh pihak pentadbir untuk melatih pelajar yang ada kemahiran tinggi berbanding dengan kemahiran setakat di bilik darjah. Okey, slide ini saya kongsikan kemahiran yang ada pada tahun 2015, kemahiran tahun 2020 berdasarkan World Economic Forum 2016. Dan perubahan untuk 2021 tu mungkin sedang dilaksanakan. Ada lebih banyak perubahan disebabkan pandemik. Namun apabila kita menyediakan pelajar kita, seperti mana yang saya ceritakan 4 matlamat itu, sebenarnya kita membantu pelajar itu bersedia dengan pelbagai kemahiran yang sangat hebat pada masa hadapan. Kerana apa yang dipelajari di dalam bilik darjah, kemahiran itu boleh kita kata dicungkil dalam pelbagai aktiviti pusat sumber. Bagaimana murid itu dapat selesai masalah, bagaimana murid itu seorang yang kreatif, mempunyai pemikiran yang kritis, boleh menguruskan manusia. Ini pengawal PSS sendiri diberi tugasan, dia belajar menguruskan manusia. Esok dia akan menjadi seorang pengurus yang baik kerana dia telah biasa menguruskan manusia dan menguruskan konflik. Dan dia ada kecerdikan emosi sebab kalau cikgu GPM pun dah kita kata stres, kemudian boleh buat aktiviti yang sangat hebat, dia latih pelajar-pelajar dia dengan pelbagai aktiviti. Jadi pasukan PSS itu dah biasa dengan perkara-perkara tekanan. Apabila mereka bekerja keluar dari sekolah, mereka telah pun dibiasakan dengan bekerja situasi bawah tekanan. Kecerdikan emosi ini sangat-sangat penting kerana tidak semua orang boleh kuasai. Sebab ada semua orang memang tidak boleh bekerja dalam tekanan. Sedangkan pekerjaan yang kehadapan adalah pekerjaan yang di mana anak-anak kita perlu melalui pelbagai tekanan untuk menjadi pekerja mahir misalnya, dan belajar kemahiran perundingan, kemahiran kognitif fleksibel dan sebagainya. Jadi cikgu-cikgu, anda sebagai JPM, anda patut merasa sangat bangga kerana telah pun diberi begitu besar tanggungjawab. Soalannya ialah sejauh mana kita dapat melaksanakan tanggungjawab tersebut. Itu perkara besar. Mari kita lihat perkara yang kita kecilkan sedikit skopnya. Next slide. Objektif pusat sumber ialah dia ada 3. Cikgu-cikgu boleh pilih satu dulu untuk cikgu laksanakan di PSS. Pertama, menggalakkan pelbagai aktiviti pembelajaran di PSS. Menggunakan kemudahan di PSS untuk aktiviti pembelajaran, meningkatkan pembelajaran kendiri dan pencarian maklumat. Kita fikir apa aktiviti yang kita boleh laksanakan untuk mencapai objektif yang pertama. Kemudian kita ada objektif yang kedua, meningkatkan tahap pembacaan melalui pelbagai sumber. Kita nak buat aktiviti nilam, menggunakan ID D5 di mana pelajar membaca secara atas talian dan merekod. Kita dah mula boleh rancang supaya kita dapat mencapai objektif yang kedua dengan memperbanyakkan bahan bacaan berbentuk cetak, bukan cetak dan digital. Sebab mungkin kita tak boleh mencapai semua digital sebab kita berada di tempat yang aksesnya terhad, walaupun macam konteks saya sendiri berada di sekolah bandar, masih ramai lagi anak-anak yang tidak mahu, bukan tidak mahu. Mereka mahu tetapi tidak mampu membaca secara atas talian. Kita perlu berfikir bagaimana kita boleh melaksanakan aktiviti secara SOP, secara norma baru bila mereka berada di sekolah misalnya. Kepelbagaian sumber pencarian maklumat untuk menggalakkan murid membuat rujukan. Kita kena buat aktiviti. Sebab tanpa aktiviti, kalau kita kata baca, tanpa aktiviti pelajar tak buat. Kita kena bagi aktiviti. Dan mungkin kita boleh bersama dengan rakan-rakan kita dalam kelas, contohnya bagi mata pelajaran sejarah, geografi dan sebagainya, kita bersama berkolaboratif supaya mereka mencari maklumat. Jadi kita dah mencapai perkara nombor 2. Dan kemudian perkara ketiga itu adalah besar tetapi dalam masa yang panjang memang boleh capai di mana kita menggalakkan murid mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dengan menyediakan murid dengan dunia pekerjaan walaupun mereka berada di sekolah rendah. Itu sebab kita tengok di luar negara selalu ada hari kerjaya walaupun pelajarnya tadika. Ada hari kerjaya walaupun pelajarnya baru darjah 2 dan sebagainya. Cikgu-cikgu boleh buat hari kerjaya. Contohnya kerjaya sebagai bomba, kerjaya sebagai polis,
kerjaya sebagai guru secara atas talian untuk mereka melihat supaya anak-anak kita ada cita-cita. Bila mereka ada cita-cita dan mereka dah ada minat, aktiviti yang kita buat berdasarkan dunia pekerjaan itu jauh lebih menyeronokkan. Di mana ikut pengalaman saya sendiri, kami pernah melaksanakan program nilam bertemakan kerjaya dan aktiviti nilam itu kita kata mendapat sambutan yang sangat luar biasa kerana pelajar rupanya ingin membaca atau mengetahui sesuatu perkara direct dengan apa yang mereka mahu untuk masa depan. Kalau dia nak jadi doktor, dia nak baca buku tentang kita kata tentang dunia perubatan saja. Jadi kita menyediakan bahan khas untuk persediaan dalam dunia pekerjaan. Jadi untuk mencapai objektif ni, cikgu-cikgu boleh pilih. Kalau cikgu mampu untuk buat semua, teruskan. Kalau cikgu tak mampu, cikgu mungkin capai objektif yang pertama dulu. Ataupun cikgu nak fokus objektif yang kedua. Yang penting cikgu berada di landasan. Dan sekiranya cikgu-cikgu dipantau ataupun ada semakan penilaian kendiri, cikgu telah pun melaksanakan ikut instrumen penilaian kendiri PSS. Okey, next. Ini adalah objektif. Sekarang kita tengok fungsi. Ada 5 fungsi besar yang tercatat dalam buku panduan pengurusan PSS abad ke-21. Cikgu-cikgu, buku itu perlu ada. Okey, macam saya sendiri, saya ada buku itu di dalam telefon. Saya ada buku itu dalam komputer. Saya ada buku itu bercetak. Sebab kita memang tak boleh hafal semua. Tapi itulah kitab utama kita. So dalam buku tersebut dinyatakan 5 fungsi PSS. Di mana fungsi pertama adalah penambahan koleksi. Kedua, menyediakan infrastruktur. Ketiga, pembangunan profesional. Keempat, program membaca. Kelima, literasi maklumat. Keenam, perkongsian pintar. Dan perkara ini semua ada dalam instrumen PSS Cemerlang. Dan saya ulang, walaupun cikgu tidak masuk bertanding, peganglah instrumen itu kerana instrumen itu sangat komplit dan cikgu tidak perlu lagi berfikir panjang bangun pagi kita nak buat apa dan sebagainya. Sebab kalau berdasarkan instrumen itu, kerja cikgu sangat terarah dan berfokus. Jadi apabila kita nak start off PSS kita, cikgu boleh pilih. Tak mungkin cikgu dapat buat semua pada tahun ini. Kalau cikgu seorang yang hebat, cikgu nak buat ke-6, ke-5, go ahead. Tapi kalau cikgu rasa terlalu besar, okay, mungkin cikgu nak fokus program membaca saja. Okay, buat program membaca atas talian. Atau cikgu nak fokus literasi maklumat, buat program literasi maklumat, kuis dan sebagainya atas talian. Atau cikgu nak fokus pembangunan profesional, cikgu JPM baru, pasukan cikgu pasukan baru. Jadi cikgu sentiasa mencari info dan maklumat sebab sekarang ni nak belajar tak ada masalah, semuanya atas talian. Okey, bersama-sama dengan pasukan belajar. Okey, dan bila ada input belajar daripada ilmu itu boleh melaksanakan PSS yang hebat. Ataupun cikgu nak laksanakan perkongsian pintar, cikgu mungkin tak mampu untuk bergerak sendirian, nak panggil rakan strategi, perpustakaan desa, perpustakaan negeri atau GPM sekolah laksanakan perkongsian pintar. Tetapi 5 perkara ini saya minta cikgu-cikgu senaraikan dan jadikan dia sebagai senarai semak. Di mana cikgu nak bermula? Kalau cikgu nak bermula infrastruktur, maksudnya kemudahan fizikal PSS, okey, tanda itu, fokus yang tu. Yang penting kerja mestilah cikgu-cikgu dapat lihat dan slide sebab kita kata partisipan ataupun peserta terus masuk. Jadi saya harap cikgu-cikgu semua dapat melihat slide-slide, okey, dan snap slide tersebut. Dan slide ini saya akan tinggalkan kepada kita kata kepada penganjur supaya dapat dikongsi oleh cikgu-cikgu. Okey, next. Sekarang peranan PSS dalam pembangunan kurikulum sekolah. Okey, kenapa peranan PSS itu adalah sesuatu yang sangat besar? Okey, untuk makluman cikgu, kita baru sahaja melaksanakan webinar, okey, dengan Ketua Nazir Persekutuan. Dan inilah yang dinyatakan oleh Tuan Nazir sendiri bahawa peranan PSS itu sangat besar. Pertama, pelengkap PDPC. Di mana apabila cikgu di dalam kelas mengajar, aktiviti itu, aktiviti pengayaan, okey, disokong dengan pelbagai program di PSS. Contoh, di dalam kelas belajar kemahiran membaca. Di dalam kelas belajar kemahiran pengucapan awam. Nak buat aktiviti itu di mana? Di PSS lah. Ataupun tak boleh masuk PSS disebabkan SOP. Yang mana nak buat? Mungkin buat pertandingan resensi buku. Pertandingan pengucapan awam.
Okey, kemudian ataupun pertandingan kita kata kuis, okey, dalam Google Form dan sebagainya untuk pembacaan luas. Jadi aktiviti PSS adalah pelengkap PDPC. Kemudian PSS memupuk pembacaan kerana di dalam kelas masa terhad untuk membaca lanjut. Jadi PSS perlu memupuk pembacaan dan apabila kita rancang program kita, sebenarnya kita telah membawa pelajar ke arah kecemerlangan akademik. Itu sebab PSS yang cemerlang biasanya selalunya akan ada kemenjadian atau impak dalam pembangunan akademik tersebut, akademik sekolah tersebut. Dan apabila kita melaksanakan program-program PSS, kita sebenarnya dapat membangunkan potensi murid. Pelajar yang tidak boleh bercakap akhirnya boleh bercakap. Pelajar yang tidak berani untuk menguruskan aktiviti akhirnya menguruskan aktiviti. Dan semua program ini berlaku penyerapan dan penggabung jalinan dalam semua program di sekolah. Dalam aspek akademik, dalam aspek hal ehwal murid, dalam aspek co-curriculum. Kenapa saya berkata begitu? Okey, contohnya dalam aspek bahasa. Apa aktiviti yang kita boleh buat dalam aktiviti PSS dalam aspek bahasa? Kita boleh buat resensi buku, kita boleh buat pengucapan awam, kita boleh buat berbalas pantun, kita boleh buat pertandingan mengarang. Okey, kelestarian alam sekitar, kita bangunkan pusat sumber dengan rangkaian di taman sumber dan sebagainya. Kita buat aktiviti, kita melestarikan alam sekitar, kita buat nilai murni. Contohnya kita buat kolaboratif dengan panitia pendidikan Islam misalnya. Macam hari ini di sekolah saya melaksanakan live streaming untuk program Isra Mi'raj. Nah, selepas pelajar menonton Isra Mi'raj itu, mereka diminta membuat sedikit tugasan berkenaan apa itu Isra Mi'raj. Dan bagi pelajar bukan Islam, juga diberi aktiviti. So, penanaman nilai murni itu juga telah dilaksanakan. Okey, kita boleh melaksanakan sains dan teknologi misalnya. Kita buat penciptaan. Panitia sains boleh buat inovasi untuk pelajar cipta dan tugasan. Boleh matikan, boleh mute mikrofon. Tolong mute mikrofon. Okey, seterusnya dengan PSS juga kita boleh menanamkan semangat patriotisme di mana kita melaksanakan pelbagai program lebih kepada kenegaraan, okey, kreativiti inovasi, keusahawanan, buat projek, menjual dan sebagainya. Sekarang ni kita sebenarnya walaupun atas talian kita tetap boleh buat program keusahawanan di mana kita berkolaboratif dengan penjual buku atau membuat pameran dan jualan buku secara online. Minta pelajar-pelajar pengawas PSS kita tolong promosi. Jadi kita menanamkan semangat keusahawanan. Okay, teknologi TMK, kelestarian global, kewangan dan sebagainya. Jadi PSS tu macam-macam boleh buat dan impaknya sangat besar kepada sekolah. Jadi cikgu, kalau saya ceritakan semua ini adalah sangat luas dan takut GPM yang baru rasa macam susahnya nak buat. Okey, jadi saranan saya, cikgu pilih satu dulu program yang cikgu nak buat. Ikut objektif dan fungsi yang saya ceritakan tadi. Okey, kemudian barulah cikgu pergi step by step sebab tak mampu untuk buat semua. Jangan terlalu ambitious sebab akibat ledakan maklumat yang berlaku sekarang menyebabkan kita tengok banyak info, banyak maklumat. Sekolah A buat macam ni, sekolah B buat macam ni dan sebagainya menyebabkan GPM yang baru bermula sangat takut. Okay, sedangkan GPM yang sekolahnya cemerlang telah mengambil masa 5, 6, 7, 8 tahun. Sedangkan kita yang 5, 6 bulan itu baru nak menapak dan nak terus transform adalah satu yang mustahil. Jadi cikgu buat ikut kemampuan cikgu. Okay, saya tekankan lagi sekali, cikgu buat ikut kemampuan cikgu. Okey, kita pergi ke next slide. Sekarang di hadapan saya adalah GPM norma baru. Cikgu kena tanam dalam diri cikgu. Okey, cikgu adalah General Manager satu pasaraya ilmu yang sangat hebat. Disebabkan norma baru, kita perlu berniaga dalam talian. Kita tetap ada kedai iaitu PSS kita, tetapi untuk melakukan produk kita, kita terpaksa berniaga dalam talian. Sebab sekarang ini yang boleh survive dalam pasaran musim COVID ni hanyalah mereka yang berniaga online sebenarnya walaupun mereka ada kedai. Jadi kita transformkan pemikiran kita transformkan gaya bekerja kita dengan meletakkan kita sebagai general manager, maka kita perlu rancang perniagaan dan kedai untuk pelanggan. Ingat tadi, saya terangkan bahawa konsep perbincangan kita adalah konsep PSS,
maka itu adalah perancangan kita. Konsep mana yang kita nak tentukan. Kemudian kita akan sentuh pengurusan dan pentadbiran, itu strategi kita. Dan kita akan sentuh kemudahan fizikal, itu adalah tempat kita berniaga. Sekiranya kita meletakkan diri kita sebagai manager, maka pergerakan atau langkah kita sebagai JPM akan lebih terarah. Dan ingat, cikgu, kita semua berada di kasut yang berbeza. Maksud saya kasut yang berbeza ini adalah cikgu mungkin dari sekolah menengah, cikgu mungkin dari sekolah kebangsaan atau cikgu dari SJKT, SKM, SJKC. Semuanya kasut berbeza. Jadi cikgu perlu rancang mengikut kesesuaian pelanggan dan situasi. Sebab situasi itu adalah sesuatu yang sangat berbeza. Okey? Kalau kita buka kedai misalnya di kawasan luar bandar, pelanggan kita berbeza. Kalau kita buka kedai di pasar malam, pelanggan kita berbeza. Jadi kita perlu rancang mengikut pelanggan dan situasi kita. Okey, next. Pertama, kita perlu rancang. Untuk merancang, cikgu-cikgu perlu ada punca kuasa. Peganglah, saya sebut banyak kali perkara ini. Peganglah buku panduan PSS abad ke-21 dan juga peganglah Perkeliling Ikhtisas 3/2005 yang menyatakan apa bidang tugas JPM. Itu penting kerana banyak JPM yang baru bagi tahu saya tak tahu tugas apa, sedangkan kita telah pun ada buku panduan kitab apa yang perlu dibuat. Okay, tak perlu menjadi JPM jadi-jadian dengan meniru orang lain dan sebagainya. Sebab mungkin orang lain telah berlari jauh. Kita baru nak bermula sebab kita seperti anak kecil, baru bermula, baru nak merangkak, baru nak meniarap dan sebagainya. Kita perlu mengikut step. Kita tak mungkin terus berlari. Kecuali cikgu memang seorang yang sangat luar biasa terus berlari. Tapi sebagai JPM baru, kita perlu mengikut step dengan pegang dan baca dan faham perkeliling apa bidang tugas kita. Baca dan khatam buku panduan pengurusan. Macam saya kata, saya sendiri ada dalam handset. Buku panduan pengurusan ada di komputer, ada bercetak dan sentiasa baca. Okey, next slide. Dan juga ada punca kuasa yang seterusnya, walaupun tak masuk bertanding, peganglah rubrik instrumen PSS Cemerlang. Kenapa saya kata begitu? Kerana rubrik ini lengkap, telah pun diagihkan. Kalau cikgu sekolah rendah, sekolah menengah mungkin rubriknya hampir sama. Tapi jika cikgu SKM, rubriknya berbeza. Jadi rubrik ini sebenarnya sangat membantu, telah disediakan mengikut konteks atau kasut masing-masing. Dan telah pun ada perkara yang perlu kita buat untuk pengurusan dan pentadbiran. Apa perlu kita buat untuk koleksi bahan, pembangunan fizikal dan sebagainya. Untuk mengupas, kita kata rubrik ni, kita ambil khusus lain lah. Tapi yang saya ingin tekankan di sini ialah cikgu kita sudah ada instrumen, kita sudah ada peta. Peganglah peta-peta itu dan buat ikut kemampuan. Jangan buat ikut nak macam orang sehingga akhirnya cikgu akan stres. Kalau cikgu hanya mampu tahun ini fokus pada bahagian A, bahagian A iaitu struktur organisasi, fokus struktur organisasi. Yang penting cikgu buat itu ada impak, bukannya cikgu buat sikit tak jadi, akhirnya PSS cikgu sebab tak jadi. Berbanding cikgu fokus menjadi dan juga bila jadi cikgu bergerak ke bahagian lain, cikgu akan lebih yakin. Sebab bila kita buat kerja, kita nak seronok dan kita ada kepuasan bekerja. Okey, next. Oleh itu, cikgu mesti rancang konsep PSS. Rancang konsep PSS di mana sebenarnya dalam buku panduan PSS idaman pertama telah pun kami kongsi, mungkin ada yang belum memiliki panduan PSS idaman di mana ditulis oleh saya dan adik-beradik, kami 5 beradik iaitu saya, Cikgu Syah, Cikgu Biskut Jagung, Cikgu Prasad dan Ustaz Abah. Kami menulis buku panduan PSS idaman di mana dalam buku pertama ada 25 panduan yang ditulis berdasarkan pengalaman kami sendiri. Ini bukan panduan yang direka-reka sebab kami dah alami dan kami menjawab semua sendu-sendu cikgu-cikgu semua. Dalam ni semua dah telah pun ada berdasarkan pengalaman kami sendiri dan untuk konsep PSS dinyatakan dalam panduan kedua, gambarkan PSS idaman. Mesti gambarkan dulu, jangan tiba-tiba nak ubah suai, nak dekor dan sebagainya, akhirnya akan jadi cacah marbah. Gambarkan apa bentuk PSS yang cikgu nak buat. Dengan cara, cikgu mungkin boleh buat lawatan terlebih dahulu ke PSS Cemerlang, perpustakaan, pergi ke kedai buku atau sebarang tempat untuk cikgu dapatkan satu idea. Dan sekarang ini cikgu-cikgu boleh buat lawatan secara maya, secara fizikal atau dalam talian. Boleh buat. Google tengok macam mana rupa PSS yang cikgu nak.
Mungkin cikgu boleh sertai rakan perbincangan untuk berkongsi idea. Dan dari segi fizikal, tetapkan dulu apakah tema, apakah konsep, apakah warna. Jangan tiba-tiba bila kawan sekolah sebelah nak buat A, kita nak tiru. Sedangkan benda tu tak sesuai pun. Dan elakkan dekorasi cacar marbar. Dapatkan gambar dan susun pelan lantai. Yang saya kata dapatkan gambar, bila kita nak buat A, kita print, kita tengok dulu kita susun sesuai ataupun tidak supaya kita tidak membuang masa. Dan dalam konteks PSS, dalam konteks PKP ini, kita perlu wujudkan PSS Maya. Sekiranya tiba-tiba arahan sekolah ditutup, PSS kita tetap dibuka dan biarpun kita laksanakan PKP. Jadi cikgu kena fikir macam mana PSS cikgu boleh berada di Maya dan diakses oleh semua warga sekolah walaupun pintu PSS ditutup. Okey, next slide. Kemudian bila cikgu dah rancang konsep PSS, okey, dicadangkan cikgu ikut panduan yang keempat iaitu satu perpustakaan satu watak. Ini sangat penting sebab bila cikgu ada watak, cikgu ada identiti. Bila cikgu ada identiti, cikgu lebih senang buat program. Sebab itulah fokus yang cikgu nak capai. Bila cikgu senang buat program, insya-Allah program cikgu itu akan memberi impak. Bila cikgu buat program memberi impak, memang pentadbir akan sayang cikgu, akan suka pada cikgu. Okey, sebab cikgu membantu pihak sekolah dari segi kemejadian murid. Contoh PSS, okey, ini juga diceritakan dalam buku panduan PSS idaman. Antara contoh yang dinyatakan, mungkin cikgu boleh buat perpustakaan Islamik seperti mana yang dilaksanakan oleh Ustaz Abah misalnya, di mana dia buat Akademi Al-Haq, di mana PSS-nya kita kata ada bilik khas untuk hafazan. Kemudian sekarang berarah kepada green screen dalam bentuk kita kata melaksanakan program-program panitia pendidikan Islam sebab Ustaz Abah adalah guru pendidikan Islam. Itu adalah identitinya. Atau mungkin di sekolah rendah boleh buat perpustakaan adiwira untuk menanamkan semangat bahawa kita boleh bertindak secara luar biasa. Perpustakaan seni, misalnya kalau cikgu tu banyakkan buku seni, maksudnya cikgu tu mungkin cikgu seni dan dia buat satu perpustakaan seni untuk membina satu watak tarikan. Perpustakaan tema laut, dalam taman, komik, sejarah. Identiti ini sangat penting supaya nampak perbezaan itu adalah konsep PSS yang ada dalam kita kata di sekolah cikgu. Itu adalah tarikan dan itu adalah identiti yang boleh membawa cikgu keluar dari kepompong PSS biasa. Jadi cikgu akan mengurus PSS dalam suasana yang sangat menyeronokkan. Okey, next slide. Dan ini saya kongsi beberapa PSS yang ada identiti tersendiri. Dan ini disahkan dalam bual bicara ikon JPM. Okey. Di mana patah balik sekejap. Yang PSS berwatak tu maklum balas JPM. Okey, kalau lihat ni ada beberapa sekolah dan PSS saya sendiri digelar sebagai PSS akademik. Okey, di mana saya merancang program lebih kepada aktiviti akademik. Okey, jadi ini membantu saya di mana saya boleh buat penggabung jalinan dan sebagainya. Okey, ini contoh konsep PSS berwatak di sekolah saya. Slogannya reading is most important thing we do here. Sebab kerana watak PSS saya adalah PSS akademik. Jadi kita merancang visi dan misi selaras dengan visi sekolah. Iaitu sekolah saya nak menjadi sekolah IB, maka PSS Pusat Sumber Cemerlang selaras dengan NYPIB dan PSS berfungsi sebagai khidmat bantu kurikulum. Jadi cikgu rancang visi dan misi cikgu mengikut konsep dan watak. Itu lebih mudah untuk cikgu tentukan apakah konsep PSS. Okey, next slide. Kita telah selesai berbincang tentang konsep PSS. Sekarang kita pergi kepada pengurusan dan pentadbiran. Macam mana tadi kita baru rancang, macam mana kita nak jadikan PSS kita itu benar-benar realisasi dalam konsep yang kita nak bawa. Okey, kita bergerak kepada perkara kedua iaitu pengurusan dan pentadbiran. Okey, next slide. Sebelum kita bergerak kepada pengurusan dan pentadbiran, kita lihat senarai sema ini terlebih dahulu. Adakah PSS cikgu mematuhi kriteria PSS yang baik? Ada fail kuasa, diurus secara sistematik, lokasi dia berpusat dan mudah dikunjungi. Untuk perkara nombor 3, cikgu jangan susah hati jika PSS cikgu berada di tingkat 4. PSS saya semasa di SMK Konvent berada di tingkat 4 dan syukur Alhamdulillah pernah menjadi Johan PSS kebangsaan dan merupakan satu-satunya PSS di Malaysia yang mendapat anugerah kualiti Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia dan sebelum saya berpindah sekolah jumlah pinjaman adalah sebanyak 12,000 setahun. Jadi cikgu boleh menggunakan inovasi untuk mengatasi masalah lokasi. Okey.
Okey, perkara keempat, koleksi itu relevan, cukup menarik dan terkini. Sekiranya koleksi itu koleksi lama, cikgu perlu buat proses hapus kira. Jadi kalau cikgu nak buat proses hapus kira, mungkin cikgu boleh berhubung dengan arkibmen terdekat di mana mereka boleh membantu. Perkhidmatan digunakan sepenuhnya. Apa yang cikgu tawarkan itu digunakan dan boleh melaksanakan pelbagai aktiviti. Dan perkara tujuh itu penting di mana warga sekolah faham peranan, kenal kaki tangan dan suka menggunakan perkhidmatan. Itu penting. Sekiranya PSS cikgu senyap, sunyi, perkara nombor 7 cikgu perlu buat dahulu. Sebab GPM yang baru, dia terlalu kita kata bertanya soalan yang biasa ialah apakah fail yang perlu kami buka? Apakah fail yang perlu kami buka? Betul, fail itu penting. Tetapi perkara ketujuh itu perlu dihidupkan dulu kerana sekiranya cikgu tidak memberi perkhidmatan, bagaimana fail itu perlu wujud? Bagaimana cikgu nak masukkan laporan, bagaimana cikgu nak masukkan kertas kerja. Jadi perkara ketujuh itu perlu dilaksanakan supaya seluruh warga sekolah tahu dan faham bahawa PSS di sekolah cikgu itu wujud. Buat aktiviti, sambil-sambil itu barulah dapatkan kita buka fail untuk masukkan isi dalam fail tersebut. Okey, next slide. Okey, saya minta cikgu-cikgu tolong snap pengurusan dan pentadbiran. Ini adalah perkara-perkara yang perlu ada. Cuma saya nak ingatkan cikgu-cikgu, saya sebut lagi sekali, buat ikut kemampuan. Tidak mungkin cikgu jadi tangan sotong untuk buat semuanya dalam proses setahun. Kalau cikgu GPM baru. Cikgu boleh fokus sama ada cikgu nak fokus fail kuasa dulu, fail meja, okey, fail ataupun rekod-rekod, ataupun buat perancangan. Dan saya sarankan apapun cikgu mula dengan perancangan. Itu sebab tadi saya mulakan dengan perancangan supaya cikgu dapat konsep. Rancang dulu untuk 1 tahun apa yang cikgu kena buat. Okey, kemudian mesti ada peraturan, jadual, waktu perkhidmatan, promosi, stok inventory dan penilaian dan kajian tu akhir sekali bila PSS cikgu mantap. Cikgu mungkin boleh buat checklist kat mana cikgu nak bergerak. Tetapi jadikan slide ini sebagai kita kata checklist ataupun khidmat bantu ataupun kita kata garis panduan apa yang perlu cikgu buat untuk tahun ini. Okey, next slide. Saya sarankan untuk asas dahulu, cikgu selesaikan part pengurusan dan pentadbiran asas. Okey, dan perkara ini dinyatakan dalam instrumen PSS. Yang penting PSS cikgu mesti ada jawatan kuasa. Apakah jawatan kuasa terlibat? Cikgu boleh rujuk A1 struktur organisasi PSS. Mesti ada jadual penggunaan dan sesuaikan dengan SOP. Okay, sekolah dibuka. Sekarang ada sekolah yang saya tak boleh bagi tahu kata ada GPM tanya Cikgu Zurida PSS boleh dibuka. Saya tak boleh menjawab soalan itu kerana segalanya bergantung kepada saiz, fizikal dan keadaan sekolah. Kalau PSS cikgu luas, senang diwujudkan perjarakan sosial, okey, tidak berada dalam situasi confined place, PSS cikgu boleh dibuka. Ataupun macam PSS saya, 2 bilik darjah tapi ada aircon, pelajar boleh masuk dengan SOP yang ketat. Okey, mungkin ada pintu perlu dibuka dan sebagainya. Ada PSS yang kecil dan memang berisiko tinggi, mungkin boleh ubah penggunaan PSS itu di rangkaian ataupun menggunakan kaedah bakul dan sebagainya. Yang penting mesti ada PSS atas talian. Kalau cikgu tak mahir menggunakan kita kata tak mahir untuk buat rakmaya dan sebagainya, cikgu tentu mahir buat grup WhatsApp atau saya cadangkan cikgu buat Telegram, cikgu invite seluruh warga sekolah. Sekurang-kurangnya semua info PSS ada berada di dalam satu bumbung. Okey. Kemudian cikgu mesti buat peraturan PSS. Okey, dan dalam peraturan PSS tu mesti dimasukkan dalam fail kuasa. Dan cikgu mungkin wujudkan fail dan cadangan saya fail itu ikut instrumen walaupun cikgu tak masuk bertanding. Kenapa saya selalu sebut perkara ni? Sebab bila kita ikut instrumen, pengalaman saya jadi GPM, instrumen itu tidaklah berubah terlalu banyak sebab dia ada kita kata perkara-perkara penting atau tema dia tetap melibatkan 5 bahagian. Jadi disarankan cikgu buka 5 fail yang besar, okey, masukkan perkara-perkara ikut instrumen dan ikut tahunan. Tahun depan mungkin cikgu boleh bermula dengan fail yang baru. Itu pengalaman saya dalam menguruskan PSS sejak tahun 2002. Itu sebab walaupun apa berlaku perubahan, saya masih kekal menggunakan buka fail ikut instrumen kerana kita kata perkara besar ataupun tajuk besar, perkara A, B, C, D,
E dalam instrumen itu tidak berubah. Okey, yang berubah adalah konten atau partition dalam itu saja. Jadi kita boleh buat perubahan. Dan itu sangat menyenangkan dalam pengurusan pusat sumber. Jadi bila kita dilawat, di-observe sama ada cikgu daripada sekolah TS25 ke, di-observe oleh Nazir ataupun pihak PPD dan sebagainya, cikgu berada di zon selamat sebab cikgu telah pun bekerja ikut instrumen. Itu tips saya. Okey, mungkin ada perubahan file dan sebagainya selepas ini, tapi kalau cikgu ikut instrumen, kalau buka file baru pun cikgu dah boleh buka file baru ikut partition dan cikgu wujudkan rekod, stok dan jadual. Okey, next slide. Itu yang asas. Jadi untuk jawatan kuasa pusat sumber, next slide. Bergerak ke next slide untuk jawatan kuasa pusat sumber. Untuk jawatan kuasa pusat sumber, kita lihat penubuhan jawatan kuasa induk, jawatan kuasa kerja, jawatan kuasa nilam dan jawatan kuasa PSS. Ini wajib. Walaupun isunya ialah Cikgu Zurida, saya ada jawatan kerja induk tapi buat kerja saya seorang. Tak apa. Kenapa saya kata tak apa? Tahun pertama biasanya selalu benda tu berlaku. Tahun kedua kita mungkin ada kawan dan kita akan perkemas tahun demi tahun. Kemudian kita sediakan carta organisasi. Perkara ini kena buat dulu. Dah kita ada AJK, kita sediakan carta organisasi. Kat mana nak tengok carta organisasi? Semuanya ada dalam buku panduan PSS. Abad ke-21. Kemudian kita kemas kini dan pamer carta itu di ruangan PSS kita. Kalau dah kita tak tahu dah nak pamer apa, kita pamer dah. Perkara ini wajib supaya mereka melihat gambar mereka tu ada. Oh, rupanya saya cikgu perpustakaan, rupanya saya. Jadi sekurang-kurangnya mereka ada attach bahawa mereka adalah sebahagian daripada jawatan kuasa pusat sumber. Dan kita memantau dan membantu pelaksanaan tugas jawatan kuasa yang terlibat. Dan kita pamerkan senarai tugas. Untuk makluman cikgu-cikgu, sebenarnya pengalaman saya, kadang-kadang bukan kawan kita tak mau tolong. Memang kawan kita banyak kerja. Tapi perkara yang paling utama ialah kawan-kawan tidak tahu apakah tugas mereka sebenarnya. Bila kita pamerkan senarai tugas, kalau mereka tak boleh membantu 100%, dapat 10 atau 20%, itu pun satu dah besar amat. Jadi, cikgu ikut step ni. Cikgu step ni dan pamer senarai tugas dan print senarai tugas bagi pada mereka. Kalaulah kita kata kita ada 10 AJK, takkanlah 10 AJK itu hilang, sekurang-kurangnya 1 atau 2 orang melihat dapat kesedaran. Kesian kat kita buat kerja. So mereka akan membantu. Jadi disarankan cikgu ikutlah step yang dinyatakan. Seterusnya, next slide. Cikgu buatlah mesyuarat jawatan kuasa walaupun atas talian. Yang dah buat diucapkan tahniah. Tapi yang belum buat, gunakanlah perkara-perkara agenda ini untuk buat mesyuarat. Bila buat mesyuarat, dia ada attach. Dan dia tahu sekurang-kurangnya apa yang perlu dilaksanakan. Ini adalah agenda yang perlu dilaksanakan. Laporan aktiviti, pasca nilai itu postmortem aktiviti 2020, apakah masalah, apakah penambahbaikan dan bagaimana kita nak melaksanakan program kita ikut norma baru. Yang susah kita laksanakan ialah kita dahlah bekerja seorang. Kita rancang seorang, kita buat kerja seorang. Jadi bila kita masuk dalam mesyuarat, kita dah rancang, kan kita dah buat perancangan tadi kan, kita dah masuk dalam mesyuarat dan mereka akan memberi feedback dan sebagainya. Dan kalaulah mereka kita kata tak membantu sepenuhnya, dapat bantuan 10-20% pun sudah cukup. Sebab itu adalah tahun permulaan. Jadi cikgu ikut step dan sebagainya. Itu adalah mesyuarat jawatan kuasa PSS. Next slide. Kita juga perlu melaksanakan mesyuarat jawatan kuasa, mesyuarat agung pengawas PSS. Ini sangat penting kerana pengawal PSS adalah tulang belakang. Walaupun sekolah cikgu sekolah rendah. Di mana kalau kadang-kadang kita selalu anggap anak-anak kita mungkin tak membantu. Cikgu bagilah tugasan mengikut kemampuan dia. Kadang-kadang anak kita tu ada potensi. Bila kita bagi tugasan, mereka dapat melaksanakan tugasan itu dengan baik. Dan mungkin kita dalam proses perancangan aktiviti itu, kita sentiasa bertanya dan berkomunikasi. Pengalaman saya buat aktiviti, saya selalu berbincang dengan pengawas. Sebab usia saya yang 46 tahun ini, mungkin saya merancang aktiviti PSS yang kita kata old school. Ikut pelajar punya tahap, ikut orang tua punya tahap. Sedangkan anak-anak kita adalah anak remaja. Berbincang dengan mereka dan mereka akan memberi idea-idea dan bila kita laksanakan aktiviti, penyertaannya juga akan meningkat. Next slide.
Itu adalah dari segi pengurusan pentadbiran mesyuarat. Okey, ini adalah rekod stok atau jadual yang perlu ada di PSS kita. Mungkin tidak semua ikut kesesuaian PSS cikgu, tapi wajib ada rekod buku, majalah, akhbar dan rekod media. Dan rekod penggunaan. Dalam konteks ini, rekod penggunaan PSS ini adalah buku yang mungkin kita letak di luar pintu PSS. Okey, sebab sekarang ni kan bila kita nak guna kita nak masuk ke kedai dan sebagainya, semua nak kena rekod. Nah, itu tampak tak kepentingan merekod. Okey, dan mungkin kita kena biasakan warga sekolah supaya anak-anak kita bawa pen sendiri. Okey, untuk mematuhi SOP, bawa pen dan catat, dan bagi guru sediakanlah QR code, cikgu-cikgu boleh scan. Okey, dan rekod ini adalah sangat penting. Rekod penggunaan radio, penggunaan ABM, pinjam buku pulang dan sebagainya. Sekarang kita bergerak dalam norma baru. Dan untuk penggunaan ini sebenarnya jauh lebih senang secara norma baru. Bila kita buat aktiviti, pastikan cikgu-cikgu sediakan Google Form, sekurang-kurangnya ada nama, IC atau alamat email. Dan data itulah boleh kita gunakan sebagai data dalam pelaksanaan aktiviti kita. Okey, next slide. Okey, kita dah sedia rekod. Macam mana kita nak bekerja? Kita mesti buat sedikit pelaburan untuk memperkasakan semua pemimpin PSS kita. GPM, saya bagi tahu terus terang, untuk menjadi GPM yang berjaya, cikgu perlu ada sedikit pengorbanan. Okey, gunakanlah PSS kita sebagai ladang sedekah yang sangat hebat. Okey, maksudnya kita mungkin boleh sediakan sedikit makanan, token, belanja anak-anak PSS kita dan sebagainya. Membuat pelaburan supaya mereka rasa terikat dengan kita. Kalau kita pergi kantin, willing lah untuk belanja mereka. Kemudian kita sedia sandwich untuk anak-anak mereka supaya mereka rasa terikat dengan kita. Sebab pelaburan itulah sangat penting untuk menjadikan kita satu keluarga yang sangat hebat. Okey, next slide. Untuk pengawas PSS, dalam tempoh atas talian ini, cikgu-cikgu boleh mengajak warga PSS untuk mengikuti kursus kepimpinan. Dedahkan anak-anak kita dengan kemahiran perpustakaan, peraturan, organisasi, bahan dan sebagainya. Ataupun latih mereka macam mana nak melaksanakan bengkel aktiviti, buat kertas kerja. Okey, walaupun pada peringkat awal, ini pengalaman saya sendiri, pada peringkat awal memang kita tak berpuas hati langsung dengan kertas kerja yang pelajar kita sediakan. Tetapi itu adalah latihan kerana kita pun tidak pandai sepenuhnya. Kita sediakan template biar mereka fill in the blank. Ajar mereka buat kertas kerja. Ajar mereka buat laporan. Nanti laporan itu sangat menyenangkan kita untuk kita masuk dalam file. Mungkin kita, yang sekolah menengah mungkin boleh hasilkan video, ajar mereka pengucapan awam. Sekarang ada TV PSS, buat bengkel macam mana untuk menjadi wartawan dan sebagainya. Dan semua itu boleh dilaksanakan secara atas talian. Kalau sekolah cikgu sekolah kecil SKM, cikgu mungkin boleh bergabung dengan 2-3 sekolah, buat kursus ini dengan menjemput kita kata mereka yang mahir. Dan sekarang ini senang buat kursus sebab semuanya bergerak secara atas talian sahaja. Dah banyak dah aktiviti yang cikgu boleh buat sepanjang norma baru ni. Next slide. Kita juga boleh perkasakan pengawas PSS, angkat martabat pengawas PSS kita dengan mengadakan kursus pentauliahan pengawas melalui Google Meet, atau nak lebih hemat buat live streaming. Kita tonjolkan pengawas kita. Kita upload di YouTube. Itu yang pentingnya kita mesti ada TV PSS di mana kita ada moderator, kita lantik anak-anak kita menjadi pengawal, menjadi moderator, pembaca doa, masukkan ucapan perkentuan dan sebagainya. Sebenarnya bila kita live secara atas talian lebih senang sebab kita tak nampak audiens di depan dan kita boleh melihat teks dan kita sedang melatih pelajar-pelajar kita untuk menguruskan aktiviti. Jadi cikgu-cikgu boleh buat majlis pentauliahan pengawas. Itu untuk konteks pengawas. Next slide. Bagi konteks kawan-kawan kita. Bagi konteks kawan-kawan kita, kita mungkin boleh mengajak kawan-kawan kita dengan bekerjasama dengan unit LDP dengan melaksanakan pelbagai LDP yang bersesuaian. Macam di sekolah saya, kami dalam proses nak buat green studio. Sekolah saya belum ada green studio. Kami sama-sama tak pandai. Jadi antara LDP yang boleh dilaksanakan adalah bekerjasama dengan USTP melaksanakan LDP macam mana nak buat green studio misalnya. Sebab cikgu-cikgu jangan takut kalau cikgu tak ada kemahiran.
saya juga bermula seperti cikgu. Kalau cikgu tak percaya, cikgu bacalah buku panduan PSS Idaman di mana saya menjadi JPM tahun pertama saya posting dan pasukan saya semua orang baru. Mereka juga tidak mempunyai kita pengalaman. Apa yang mereka ada hanyalah kepercayaan kepada saya untuk memimpin mereka. Walaupun saya yang paling muda dalam kumpulan tersebut. Tetapi apa yang kami laksanakan, saya boleh kongsi adalah kami bersama-sama menyertai pelbagai program. Itu adalah investment supaya kita ada satu tim yang kuat dan tim kita itu tahu macam mana nak mengendalikan perkara-perkara dalam PSS dan mesti ada agihan tugas. Okey, cikgu-cikgu, kalau cikgu-cikgu tak mampu buat semua, okey, saya tekankan lagi sekali, tapi sekurang-kurangnya buatlah satu LDP khas untuk pengawas PSS, satu LDP khas untuk AJK PSS kita supaya kita dapat sama-sama bekerja. Okey, next slide. Dalam tempoh PKP, norma baru ini sebenarnya aktiviti yang kita rancang boleh dilaksanakan jauh lebih hebat daripada semasa sebelum PKP. Kenapa saya kata begitu ialah kenapa? Kerana macam saya sendiri, saya berjumpa dengan cikgu-cikgu yang berada di Selangor sedangkan saya berada di Kedah. Okey, jadi cikgu laksanakan aktiviti yang dirancang dalam konteks nilam, pameran bertema, lawatan khusus dan sebagainya secara atas talian. Saya tidak akan menerangkan perkara ini secara lebih detail. Okey, tapi saya akan sentuh sedikit untuk part yang seterusnya. Cuma saya pohon cikgu-cikgu, okey next slide, supaya cikgu-cikgu boleh, mungkin cikgu boleh capture, okey next slide. Okey, cikgu-cikgu mungkin boleh tonton untuk info lanjut webinar saya iaitu sinergi perkongsian ke back. Okey, sinergi perkongsian pengurusan pusat sumber ni, okey, cikgu-cikgu boleh lihat. Di situ saya kongsikan apa aktiviti yang boleh cikgu lakukan. Kalau nilam, cikgu boleh buat apa. Kalau literasi maklumat, cikgu boleh buat apa. Dan sebagainya secara lebih detail. Sebab dalam slot ini kita tidak akan berkongsi fokus pada aktiviti. Sebab kita akan lebih fokus macam mana kita nak buat konsep dan bangunkan ruang. Okey, cikgu-cikgu boleh tonton. Okey, okey tak apa. Okey, next. Okey, bila cikgu dah buat aktiviti-aktiviti ni, okey, cikgu boleh snap, cikgu buat dokumentasi pelaksanaan aktiviti. Okey, dan macam saya kata di peringkat konsep tadi, cikgu dah buat perancangan setahun PSS. Bagaimana rupa perancangan itu? Cikgu-cikgu boleh lihat buku panduan PSS, buku PSS abad ke-21. Kemudian cikgu ada kertas kerja, cikgu buat laporan, ambil gambar sebelum, semasa dan selepas. Kalau cikgu buat atas talian, mungkin cikgu boleh snap Google Form yang cikgu buat. Kemudian cikgu minta pelajar masukkan attach gambar sebagai bukti. Okey, ada rekod penggunaan. Rekod penggunaan tu nak ambil kat mana? Rekod penggunaan tu ambillah dari segi berapa bilangan peserta yang masuk dalam Google Form tu. Okey. Kemudian mungkin cikgu boleh buat maklum balas aktiviti. Itu sebab saya kata bila buat program secara atas talian sebenarnya lebih mudah untuk cikgu buat dokumentasi. Okey, apakah maklum balas aktiviti analisis? Cikgu mungkin boleh minta mereka jawab dalam Google Form yang sama. Apakah impak aktiviti? Kumpul hasil kerja, ada sijil, data penyertaan sebelum selepas, pencapaian dan ada lampiran. Cikgu kumpulkan semua dokumentasi ini, okey, dan cikgu masukkan ke dalam fail mengikut sistem fail yang sesuai. Dan saya nak tekankan sini, biar sedikit tapi berfokus. Kadang-kadang kita masuk dalam FB, banyak sangat aktiviti yang kawan kita buat dan kita teruja nak buat. Bila kita banyak sangat aktiviti, kita kata yang dikejar tak dapat, yang dikendong keciciran. Jadi berdasarkan objektif dan fungsi PSS 5 perkara yang saya kongsi tadi, cikgu-cikgu tengok aktiviti ini sesuai untuk mencapai objektif mana pada bahagian konsep. Aktiviti ini sesuai untuk mencapai fungsi mana. Jadi biar program cikgu sedikit tetapi berfokus dan ada impak kepada murid. Okey. Itu penting. Jadi saya nak cikgu snapkan, okey, ambil perkara yang dalam slide ini, inilah yang nak dimasuk ke dalam file. Kalau cikgu baru bermula, okey, baru jadi JPM terus tak buka file dan cikgu tu nak masuk file tu nak masuk apa? Memang tak boleh masuk.
sebab kita belum melaksanakan aktiviti. Okay, kecuali lah cikgu dah buat file meja dan file kuasa. Okay, next slide. Kita telah pun belajar konsep PSS, okay, pengerusan dan pentadbiran. Asas perkara yang perlu ada iaitu kita ada organisasi, okay, kemudian kita ada sumber manusia iaitu pengawas PSS dan kawan-kawan nak bantu kita. Kita ada file, kita ada jadual dan sedikit maklum balas, okay, sedikit sedikit rekod. Sekarang kita bergerak kepada part kemudahan fizikal. Dalam norma baru, perkara inilah perlu ditekankan kerana ada perubahan. Okey, kita dah masuk kepada perkara ketiga iaitu kemudahan fizikal. Okey, next slide. Untuk kemudahan fizikal adalah tempat untuk kita berniaga. Saya nak tekankan lagi sekali, cikgu-cikgu di hadapan saya merupakan general manager. Jadi cikgu perlu berfikir, okey, kita dah rancang, kita dah ada strategi, sekarang kita nak fikirkan tempat untuk kita berniaga. Dan untuk menentukan tempat kita berniaga, kita perlu faham sebenarnya apakah konsep PSS. Yang pertama, meningkatkan tahap PDPC, menggalakkan tabiat pembelajaran kendiri, mengulang kaji, mencari bahan dan membuat rujukan dan menyediakan kemudahan dan perkhidmatan untuk mencari maklumat. Saya nak tekankan kepada cikgu-cikgu, kalau cikgu-cikgu seorang yang suka dekor sekalipun, kadang-kadang cikgu mungkin ada kemahiran dan sebagainya, tolonglah fokus dalam PSS dahulu. Yang saya katakan fokus dalam PSS dahulu ialah kita dekor, okay, kita cantikkan, kita imarahkan rumah kita dahulu, barulah kita pergi ke cawangan, barulah kita pergi ke pondok dan sebagainya. Kerana itu adalah rumah kita. Takut nanti kita terlalu banyak perkara ataupun fokus yang kita nak bangunkan, kita akan tercicir. Sebab dalam pembangunan PSS, perkara yang paling penting adalah adakah apa yang kita buat itu memberi impak. Okey, jadi cikgu fokus satu-satu dulu, fokuskan fizikal dalam PSS dahulu. Okey, next slide. Dan bila norma baru ni sebenarnya adalah satu kesyukuran di mana secara tidak langsung kita mengatur PSS kita secara minimalis. Sebab kita ikut SOP. Yang pertama, PSS kita perkara yang tak perlu kita tak masukkan. Okay, sebab kita nak ruangan yang luas. Yang kedua, mungkin kita boleh mula mengurangkan curtain, skirting dan sebagainya. Sebab kalau ikut SOP, perkara-perkara itu adalah tidak sesuai. Sebab mengikut SOP COVID memang adalah PSS minimalis. Jadi susun atau PSS kita itu perlu mengambil kira sebab mengapa pusat sumber kita perlu disusun demikian. Kita ada sudut A. Kenapa kita buat sudut A? Itu yang paling penting dalam pembangunan pusat sumber mengikut konsep yang sebenar. Okey, next. Ini adalah norma baru. Kita rindukan ini adalah norma lama yang kita rindu. Dan saya sendiri sangat rindukan PSS dalam rupa yang lama, yang mana walaupun PSS saya kecil, 2 classroom sentiasa penuh. Okey, pintu PSS saya tu saya tak tahulah berapa kali ditukar kerana penggunaannya yang sangat tinggi. Hatta saya nak balik pun pelajar kata, cikgu jangan tutup lagi PSS. Itu adalah norma lama. Bagaimana kita nak bergerak ke norma baru? Okey, next slide. PSS kita tetap dibuka ikut SOP, tetapi kita perlu juga menyediakan PSS dalam talian. Jika ditakdirkan berlaku kita nak jauhkan, okey, tapi ditakdirkan PSS kita terpaksa ditutup, ada kes, okey, atau ditakdirkan sekolah kita ditutup dan sebagainya, PSS kita masih lagi hidup. Okey, perkara yang pertama ialah cikgu wujudkan adalah Telegram. Dalam Telegram tu ada channel, semua info PSS cikgu masuk dalam tu. Invite seramai mungkin boleh invite ibu bapa sekali supaya mereka terlibat dalam aktiviti PSS. Kemudian cikgu mungkin mewujudkan rak maya supaya mereka membaca atas talian. Cuma di sini saya nak tegaskan bahawa dalam kegairahan mewujudkan rak maya, cikgu-cikgu perlu patuhi Akta Hak Cipta. Sebab tidak semua buku kita boleh upload. Dan untuk makluman semua, saya sebagai wakil dalam Pertubuhan JPM Malaysia, kami telah berbincang dengan Bling Book, di mana Bling Book juga menawarkan rak maya kita boleh beli dan dia dah sedia semua siap. Dalam tu ada 100 buah buku sesuai untuk sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey, dan cikgu tak perlu lagi memikirkan aspek hak cipta dan sebagainya. Sebab cikgu tak boleh wujudkan rak maya sekiranya buku-buku yang cikgu muat naik itu tidak mendapat kebenaran. Salah cikgu.
Dan lebih selamat sebenarnya cikgu buat site link terus kepada YouPustaka kerana buku-buku yang diupload dalam YouPustaka tu adalah buku yang memang kita kata telah pun mendapat kebenaran dibaca secara online. Okey, jadi cikgu-cikgu wujudkan PSS dalam talian. Okey, next. Dan PSS dalam talian juga boleh diwujudkan. Sebenarnya kita dah pun ada pusat sumber dalam Delima di mana kita ada pautan menggunakan overdrive YouPustaka yang dalam itu sangat banyak buku. Memang cikgu tak satu hari cikgu tak boleh explore semua, terlalu banyak. Dalam tu juga ada buku kerja, dalam tu juga ada soalan pasir dan sebagainya. Jadi cikgu-cikgu boleh bagi taklimat ataupun cikgu-cikgu buat sedikit program lawatan maya ke perpustakaan negara, tapi bukanlah pelajar melawat tetapi cikgu menggunakan pautan-pautan supaya mereka masuk ke dalam PSS, masuk ke dalam perpustakaan negara, melihat macam mana kita nak register dalam YouPustaka dan mereka boleh masuk melalui pautan pusat sumber Delima. Kemudian hasil daripada itu mereka boleh merekod dalam IQ Nilam. Nampak? Jadi kita kena dedahkan juga sebab GPM kita tak boleh patah balik. Dunia semakin ke depan, kita kena bergerak mengikut arah ataupun yang sesuai dengan pandemik. Okey, next. Cikgu-cikgu mungkin boleh melawat, mungkin juga kita boleh mewujudkan TV PSS. Pada peringkat awal kami wujudkan TV PSS tu, PSS saya wujudkan TV PSS hanya untuk kita kata nak mengosongkan kita kata external hard disk kerana terlalu banyak program dalam bentuk video dan nak kongsi kita wujudkan YouTube. Tetapi apabila berlaku PKP, TV PSS ni merupakan channel atau saluran yang sangat membantu dalam pelbagai program. Kita boleh buat kempen, kita boleh jemput, ini kami jemput sendiri Aiman Sarah dalam channel TV PSS kami untuk memberi semangat kepada para pelajar sepanjang tempoh PKP. Kita ada Green Studio, kita boleh panggil bekas pelajar untuk bagi semangat. Jadi cikgu-cikgu boleh menggunakan channel YouTube sebagai sebahagian daripada PSS atas talian. Dan next, cikgu-cikgu bolehlah merujuk PSS dalam talian kami di FB page PSS Surabaya, kami ada portal Surabaya dan juga YouTube Bahiyah TV. Cikgu boleh tengoklah dan mungkin ada sekolah-sekolah lain yang jauh lebih hebat daripada kami. Banyaklah contoh-contoh yang boleh dilihat. Okey, next. Sekolah telah dibuka. Isu. Okey, isunya sekarang sekolah dibuka. Biarlah PSS atas talian kita itu terus berkhidmat. Tetapi banyak GPM yang telah membuat dekorasi dan sebagainya. Okey, tahniah diucapkan kepada semua GPM. Cuma saya nak ingatkan di sini bahawa setiap ruang yang ada di PSS itu perlulah ruang yang bermakna. Okey, ada aktiviti yang kita buat. Dan setiap aktiviti itu apa impak. Okey, next slide. Contohnya aktiviti ruang bacaan. Okey, kita dah dekor kawasan kita. Okey, kita biar dia jadi gajah putih. No, kita kena buat aktiviti. Untuk ruang bacaan, apakah aktiviti yang membolehkan membaca untuk mendapatkan maklumat. So dalam konteks SOP sekarang, mungkin PSS tidak dibuka, kita kena berfikir untuk pengisian ruangan bacaan ini, mungkin kita boleh membawa bakul ke dalam kelas. Ataupun mungkin kita boleh buat stesen drive-thru pinjaman. Ataupun kita boleh buat kontes pembacaan di rumah, mengadakan kempen, maraton dan sebagainya. Tetapi untuk ruangan bacaan itu kita telah pun ada aktiviti. Dan setiap aktiviti untuk ruang itu apakah impak kepada murid. Jadi menggunakan bahan bacaan, contohnya dapat meningkatkan jumlah bacaan murid, dapat meningkatkan jumlah pencapaian ataupun iktirafan murid dalam nilam. Jadi setiap ruang yang kita buat itu cikgu-cikgu bukan saja-saja setakat dekorasi tetapi mesti ada pengisian. Okey, next. Contoh ruang seterusnya. Aktiviti akses kendiri. Apa yang cikgu nak buat untuk ruang akses kendiri itu? Tentulah aktiviti untuk mencari maklumat pembelajaran. Okey, kalau akses kendiri kita tak boleh digunakan SOP. Kita boleh buat pelbagai program. Contohnya kuis. Baru ni saya buat infohan, bookhan. Kemudian kami buat aktiviti kemahiran perpustakaan dengan pengenalan sistem perpuluhan DUI, research based learning. Jadi cikgu kena merancang setiap ruang yang ada dalam PSS cikgu itu mesti ada aktiviti. Okey, next. Seterusnya, ruang yang seterusnya. Ruangan karya besar.
karya agung. Ini banyak di sekolah-sekolah, ruangan itu hanya showcase, cantik, tetapi hanya untuk kita kata pameran. Sebenarnya cikgu, setiap ruangan fizikal itu perlu ada pengisian. Contohnya, okey, kita ada apakah aktiviti bahasa yang kita boleh buat untuk rawat karya agung? Kita mungkin ada resensi buku, membicarakan antara buku yang ditulis oleh karya sastrawan negara A dengan sastrawan negara B, atau buat penghasilan bahan. Sekarang ini pelajar boleh buat projek penghasilan bahan di rumah menggunakan komputer, menggunakan PowerPoint. Kemudian dia boleh save sebagai PDF dan hantar balik kepada PSS. Kita boleh guna balik bahan tu sebagai rujukan misalnya. Jadi biarlah setiap ruangan yang kita buat itu memberi kita kata impak kepada macam mana pelajar untuk cari maklumat. Okey, dia boleh buat aktiviti banding beza karya, dia boleh buat aktiviti resensi buku secara atas talian, bicara buku dan sebagainya. Tetapi aktiviti yang cikgu laksanakan itu adalah menyokong kepada setiap ruang yang cikgu buat. Okey, ruang seterusnya. Ruang ini saya rasa ramai di GPM ada di PSS masing-masing. Okey, next slide. Ruang rujukan. Okey, ruang rujukan majoriti PSS ada. Tapi adakah sekadar buku sahaja? Apakah pengisian dalam ruang rujukan? Jadi kena buat aktiviti atau task atau assignment. Bagaimana nak hasilkan bahan? Contoh dalam kes sekolah saya, kami hasilkan keratan akhbar ataupun keratan kumpul bahan-bahan daripada internet untuk rujukan apabila pelajar mencari maklumat. Ataupun kita boleh membuat secara atas talian secara menggunakan Google Drive dan sebagainya. Atau kita buat research based learning. Dan sepanjang minggu ni untuk ruangan rujukan kami menggunakan pendekatan ruangan rujukan melaksanakan e-bookhan di mana pelajar menjawab soalan menggunakan beberapa buku secara atas talian. Jadi soalan saya, cikgu ada program, cikgu ada fizikal, cikgu ada ruang, apa aktiviti yang cikgu nak buat? Okey, next. Kita ada ruang pameran bertema. Ini secara fizikal. Okey, apakah pengisian yang cikgu boleh buat? Selain pameran secara fizikal, cikgu juga boleh buat pameran bertema. Okey, contoh ni last year kami buat pameran bertema kemerdekaan. Okey, di mana kita paparkan buku-buku ataupun bahan-bahan PowerPoint yang lebih menjurus kepada kemerdekaan. Pelajar baca, pelajar jawab soalan, jadi kita buat aktiviti susulan. Setiap aktiviti yang kita buat, kita gabungkan penggunaan ruang, kita buat aktiviti dan mesti ada aktiviti susulan. Contoh kat sini boleh buat kuis, karangan, tugasan, boleh rekod nilam. Sebab nilam itu ada luas sekarang, bukan hanya buku. Bahan buku juga boleh direkod dan sebagainya. Jadi setiap aktiviti semua berkait dengan nilam. Dan nak bagi impak yang lebih hebat lagi, cikgu buat program jarian maklumat dengan melaksanakan penyerapan dalam aktiviti dalam panitia. Buat jaringan. Panitia pun suka. Okey, jadi maksudnya PSS cikgu telah pun berkembang melaksanakan program bersama dengan panitia. Okey, next. Ruangan yang seterusnya. Ruangan interaktif dan pengucapan awam. Ruangan ini biasanya ada. Kalau di sekolah rendah kita ada sudut bercerita. Tapi bagaimana kita nak manfaatkan ruang ini pada waktu COVID-19? Okey, waktu kita kata waktu tempoh norma baru ini. Okey, sebab ruangan ini bertujuan untuk menambah keyakinan dan meningkatkan kemahiran komunikasi. Cikgu boleh buat aktiviti, resensi buku, boleh buat pembentangan projek. Kemudian mungkin boleh buat sesi bercerita, pertandingan bercerita dan sebagainya. Kalau cikgu ikut slide yang saya nyatakan ni, PSS cikgu memang sepanjang tahun banyak aktiviti. Hanya dengan apa yang dikongsi saja. Dan kalau macam cikgu ada aktiviti lain, mungkin cikgu laksanakan aktiviti. Tetapi setiap ruangan itu boleh dilaksanakan aktiviti sama ada secara fizikal atau secara atas talian. Okay, yang penting soalan saya, apakah aktiviti bagi setiap ruang? Dan apakah impak ruang kepada murid? Kalaulah pengucapan awam, impaknya adalah untuk meningkatkan keyakinan dan meningkatkan kemahiran berkomunikasi murid. Okey, jadi cikgu rancanglah mengikut setiap ruang. Okey, next. Jadi, bila cikgu rancang setiap aktiviti, cikgu buat kertas kerja, okey, pastikan cikgu berada di zon yang paling selamat dengan fokus aktiviti di setiap lokasi dengan memberi fokus kepada kemenjadian murid ikut 6 aspirasi.
Okey. Tak perlulah cikgu nak create banyak sebab kita dah ada 6 aspirasi murid. Yang pertama, aktiviti untuk bertujuan meningkatkan pengetahuan. Aktiviti bertujuan untuk kemahiran berfikir. Aktiviti untuk meningkatkan daya pemimpin murid. Aktiviti kemahiran dui bahasa. Pelajar boleh bercerita dalam bahasa Inggeris ataupun dalam bahasa Cina, bahasa Arab, okey, bahasa Tamil. Aktiviti etika dan kerohanian dan identiti nasional. Cikgu pegang 6 aspirasi itu. Bila cikgu buat kertas kerja cikgu lebih senang diluluskan kerana yang pertama, cikgu telah capai konsep PSS. Kedua, cikgu buat program berfokus dan ada impak. Jadi perkara-perkara ini apabila kita beri penekanan, senang program cikgu diluluskan oleh pihak pentadbir. Okey, next. Apabila selesai ruangan-ruangan wajib dalam PSS seperti yang saya kongsi tadi, barulah cikgu bergerak ke rangkaian atau kemudahan tambahan. Okey, dalam instrumen ini dinyatakan pada bahagian B. Okey, barulah cikgu bergerak di tempat atau cawangan yang mantap. Okey, sebab apabila kita nak buat dalam dulu, kemudian kita nak buat di luar dan sebagainya, kita takut cikgu stres sebab banyak kerja. Sedangkan kita nak buat sesuatu itu berfokus dan memberi impak. Cuma cadangan saya untuk mewujudkan rangkaian, kalau boleh rangkaian itu bukanlah rangkaian turun dari langit. Kenapa saya kata rangkaian itu turun dari langit? Ialah biarlah kita bangunkan rangkaian itu untuk mengatasi masalah. Ini saya bagi contoh, ini gambar lama tapi contoh boleh digunakan. Kami melaksanakan sudut ikrok KHB. Dululah saja KHB, sekarang RBT. Kenapa? Kerana bengkel KHB kami jauh. Tidak ada, jarang pelajar nak ke bengkel tersebut kecuali kelas. Menyebabkan bengkel itu tidak meriah, tidak diimarahkan. Maka kami wujud sudut ikrok KHB dengan menempatkan bahan-bahan bacaan seperti buku-buku masakan, buku-buku teknologi dan sebagainya. Dan walaupun dia berada di hujung dunia, sudut itu ataupun ruangan itu sangat berkesan dan kita kata dikunjungi. Kalaulah dalam konteks SOP, cikgu boleh melaksanakan aktiviti sudut ikrok ini secara atas talian dengan membangunkan site atau berkolaboratif dengan panitia. Okey, contohnya galeri sejarah. Okey, saya pelajar berada di sekolah bandar, dulu sekolah bandar, di mana muridnya adalah murid moden, tiada penghayatan sejarah dan sebagainya. Maka kami memanfaatkan laluan-laluan kosong yang asalnya tempat pelajar ponting menjadi kawasan galeri sejarah. Okey, dan galeri itu dipertandingkan dan akhirnya menang. Jadi cikgu buat setiap cawangan itu bukan saja-saja buat, tapi cawangan yang cikgu buat itu memberi impak, membantu kemenjadian murid dan mengatasi masalah sekolah. Dan gambar yang seterusnya adalah laluan pengguna, di mana laluan pengguna itu kita bangunkan di mana asalnya adalah tempat pelajar ponteng dan menyorok sembunyi. Sebab sekolah menengah kan, pelajar bersembunyi dan sebagainya. Kita buat laluan, pelajar yang sembunyi itu akhirnya terlibat dalam aktiviti literasi maklumat. Akhirnya kami mendapat johan laluan pengguna negeri Kedah. Masa tu kebetulan tidak ada pertandingan di peringkat kebangsaan. Jadi aktiviti-aktiviti ini sekiranya cawangan kita buka untuk mengatasi masalah, program cikgu dapat membantu mengatasi masalah sekolah. Dan dalam konteks norma baru, banyak aktiviti kita boleh laksanakan secara atas talian. Okey, jadi mungkin cikgu boleh ubah dari segi kuis, okey, baca di paparan tersebut dan paparan tersebut juga ada link QR code dan sebagainya, dan cikgu boleh buat ubah suai mengikut keadaan semasa. Okey, next slide. Cawangan seterusnya yang kami bangunkan, ini agak pelik. Okey, next slide. Di mana kami bangunkan rangkaian atau kemudahan tambahan dengan membangunkan tandas itu sendiri, di mana kami akhirnya menjadi naik johan tandas sekolah bersih kebangsaan dan mendapat anugerah pertandingan tandas dalam satu pertandingan di bawah Kementerian, saya tak ingatlah kementerian apa, tapi bukan under Kementerian Pendidikan. Kenapa kami buat program ni? Kerana kami daripada sekolah perempuan, pelajar suka sangat pergi tandas. Jadi kita letak pengisian di mana di tandas itu lengkap dengan poster dan sebagainya. Pelajar masuk sambil basuh tangan, pelajar juga membaca dan mencari maklumat. Okey, sekarang cikgu fikirkan macam mana kita nak menggunakan pendekatan rangkaian sumber itu, okey, untuk kita mencari maklumat
secara atas talian. Jadi wujudkanlah kita kata satu ruangan, okey, setiap cawangan itu dalam site cikgu untuk cikgu membuat infohan, okey. Dan kami juga laksanakan terowong masa dan sebagainya. Okey, next slide. Itu adalah di sekolah lama. Di sekolah baru juga konsep yang sama juga telah pun dilaksanakan di mana pelajar-pelajar suka lepak, belajar santai dan bermain. Okey. Kita wujudkan ruangan santai ilmu di mana setiap hiasan yang ada di kawasan sekolah bukan tujuan untuk dekorasi atau keceriaan semata-mata tetapi untuk pelajar belajar. Contohnya pelajar belajar struktur jantung untuk subjek bio. Ini depan lab bio sebenarnya. Tentang sistem pelajar tetap boleh belajar mengikut SOP. Okey, pelajar membaca buku kemudian dia buat ubah suai dan sebagainya. Dan juga membangunkan bilik-bilik atau ruang-ruang macam contohnya bilik matematik lama, kita ada GC, kita bangunkan. Dan bilik itu imarahkan dan ada peningkatan pencapaian pelajar dalam matematik. Oleh itu saya cadangkan cikgu-cikgu bila wujudkan rangkaian sumber, pastikan cikgu wujudkan rangkaian sumber untuk mengatasi masalah. Bila cikgu wujud untuk mengatasi masalah, rangkaian sumber itu akan memberi makna dan ada impak serta mencapai objektif PSS. Okey, next slide. Okey, ini adalah wisdom corner di mana mengatasi masalah pelajar pulang lewat, assignment banyak. Jadi kita ada sudut ruang. Ini minta maaf gambar ini diambil sebelum PKP. Sekarang ni hanya seorang pelajar saja yang boleh menggunakan setiap kubikel. PSS saya kecil. Jadi seluruh kawasan sekolah ada little library. Jadi apabila waktu relief, pelajar boleh bergerak ke kawasan little library dan membuat nilam. Cikgu-cikgu walaupun kita telah buat nilam secara atas talian, pastikan nilam secara fizikal tetap dilaksanakan kerana tidak semua pelajar kita boleh akses internet. Okey, next. Semua pembangunan fizikal yang dinyatakan cikgu, dinyatakan tadi, okey next slide, semuanya sebenarnya tercatat dalam 11 anjakan PPPM. Bila cikgu nak buat kertas kerja untuk naik taraf, cikgu jangan tulis naik taraf. Kertas kerja untuk mewujudkan, contoh kertas kerja untuk mewujudkan little library. Tujuannya untuk apa? Cikgu boleh pilih daripada setiap anjakan itu. Apabila cikgu buat ikut aspirasi murid, ikut anjakan, senang untuk pentadbir sekolah cikgu meluluskan kerana cikgu bukan buat aktiviti saja-saja tapi cikgu buat aktiviti yang bermakna dan menjawab konsep PSS. Okey, next. Dan cikgu-cikgu boleh melihat bagaimana, okey next slide. Saya sarankan cikgu-cikgu untuk menonton video keistimewaan PSS SMK Sultanah Bahiyah. Okey, dalam saluran YouTube Bahiyah TV kami. Okey, next slide. Seperti yang ditunjukkan dalam paparan slide ni. Okey, di sini diceritakan bagaimana kita bangunkan ruang fizikal memberi impak. Sebab PSS saya, PSS di sekolah kami bukanlah PSS yang besar, PSS yang kecil, lebih kurang 2 classroom sahaja dan kalau ikut SOP sekarang hanya 1 kelas saja boleh masuk. Tetapi syukur Alhamdulillah bila kita laksanakan secara terancang, setiap ruang fizikal itu kita laksanakan aktiviti, program. Alhamdulillah dengan kerjasama seluruh warga sekolah, kita tak mampu untuk bekerja sendiri. Syukur Alhamdulillah telah banyak membantu dari segi kemenjadian murid. Jadi cikgu-cikgu tontonlah, lihat sendiri dan saya harap tontonan ini dapat membantu cikgu-cikgu bagaimana untuk mewujudkan PSS yang hebat di PSS cikgu. Okey. Sekarang kita pun next slide. Telah pun selesai ketiga-tiga konsep panjang lebar. Okey, kita telah ceritakan konsep PSS, daripada situ cikgu buat perancangan, kemudian cikgu strategi apa yang cikgu perlu buat dan kemudahan fizikal. Apabila cikgu dah cater 3 perkara ini, okey, cikgu-cikgu insya-Allah boleh menjadi pengurus ataupun manager PSS yang sangat hebat. Namun begitu, saya tak mahu webinar ini berakhir di sini sahaja. Okey, next slide. Saya sangat menyarankan cikgu-cikgu supaya buat sedikit homework. Okey, next slide. Homeworknya ialah, cikgu lihat paparan ini, cikgu bina satu kerangka. Okey, buat hari ini juga. Okey, kalau tidak, okey next slide. Kalau tidak, cikgu akan lupa. Okey, kita lihat kerangka, next slide.
pengurusan PSS waktu PKP. Misi PSS idaman saya. Cikgu dah ada, saya dah terang konsep. Konsep tu luas. Itu adalah konsep di peringkat kementerian. Tapi apakah konsep PSS yang cikgu nak bangunkan sepanjang tempoh setahun pada tahun 2021? Cikgu letak misi PSS idaman cikgu. Yang pertama dari segi Pen ada lagi ke? Lagi kan? Tolong Oh, baru nak. okey. Dari aspek pengurusan, apa yang cikgu nak bangunkan? Okey, cikgu boleh tengok kejap, cikgu boleh tengok balik slide yang saya bagi. Dari aspek pengurusan, apa cikgu nak fokuskan? Tahun ni cikgu nak fokus update fail kuasa. Cikgu tulis, cikgu letak deadline. Cikgu tak mampu buat semua. Tahun ni saya nak fokus untuk fail A dan B. Sebab kebetulan saya hadiri webinar Cikgu Zurida. Fokus pada bahagian A dan B. Cikgu fokus yang tu. Okay, masukkan. Letak kerangka. Kemudian untuk aspek nilam. Apa aktiviti nilam yang cikgu nak buat? Cikgu nak bagi semua pelajar masuk ke dalam IQ nilam. Cikgu tulis bila deadline. Untuk literasi maklumat tahun ni cikgu nak buat dua infohan. Okay, satu infohan, satu sekejap ya. Maaf. Satu infohan ataupun satu pameran bertema misalnya. Kalau cikgu rasa cikgu tak mampu buat banyak, cikgu buat satu. Kalau cikgu mampu buat banyak, buatlah satu atau dua. Tapi cikgu letakkan deadline tu siap-siap. Sekurang-kurangnya PSS cikgu tak mati di situ, PSS cikgu tetap hidup. Okey, literasi maklumat mungkin cikgu nak buat pertandingan resensi buku. Okey, ataupun cikgu nak buat untuk mendidik para pelajar cikgu tentang sistem perpuluhan duit dan sebagainya. Yang tu saya dah upload dalam YouTube saya. Jadi cikgu boleh ambil je, cikgu boleh guna. Dari segi fizikal, apa ruangan cikgu nak buat? Mungkin cikgu nak buat, tahun ni cikgu nak buat karya agung. Daripada karya agung tu nak buat aktiviti. Cikgu letakkan visi cikgu supaya pemikiran cikgu lebih strategik. Dan perkara ini juga dikongsi dalam panduan PSS Idaman 1. Bukan saya nak promote buku ni, tapi macam promote lah juga. Tapi dalam buku ini telah pun dinyatakan. Sebab kadang-kadang ada GPM yang WhatsApp saya. Saya tak boleh, kita kata tak boleh membantu semua, tetapi semuanya boleh dibantu dengan cara membaca buku panduan PSS Idaman kerana kita telah pun menyelesaikan 25 masalah untuk buku 1, 25 masalah untuk buku kedua dan kita juga ada buku kajian tindakan sekiranya cikgu nak buat inovasi. Dan sekarang kita sedang menulis kertas kerja kajian PSS Idaman dan juga aktiviti membaca. Jadi cikgu, untuk jadi GPM, cikgu perlu berfikir secara strategik. Jadi walaupun sekolah ditutup, PSS cikgu tetap dibuka. Jadi ini saya minta cikgu buat hari ini juga. Jadi buat hari ini, PSS cikgu memang akan hidup. Dan PSS yang hidup akan boleh berjalan laju dan PSS yang berjalan laju boleh bergerak berlari mengikut keadaan PSS cikgu. Okey, next slide. Apabila kita waktu PKP ini, kita meletakkan diri kita sebagai general manager. Jadi dengan perkongsian yang saya buat ini, cikgu rasa adakah cikgu ada masa untuk sendu, untuk menangisi masalah dan sebagainya. Cikgu memang tak ada masa kerana apa yang telah dikongsi ini pun sudah cukup banyak untuk cikgu sama-sama laksanakan. Jadi apa yang perlu cikgu buat, cikgu kena buktikan dan setiap kerja cikgu perlu dicatat dalam buku rekod. Ini saranan saya sebab kadang-kadang bila cikgu duduk keseorangan dalam PSS, tiada siapa pun tahu apa kerja cikgu. Contoh hari ini sekarang saya live di rumah misalnya, di rumah sekarang, okey, sebab PDPR, waktu PDPR. Kalau saya tak buat, kita kata tak buat laporan, pihak pentadbir mungkin tidak tahu apa yang telah saya lakukan di rumah. Jadi catat setiap kerja yang kita laksanakan, barulah mereka nampak apa kerja buat GPM. Isu yang selalu dianggap GPM tidak buat apa-apa kerana kita sendiri tidak melaporkan kerja buat kita. Jadi masa depan PSS terletak di tangan kita dan kita mesti buktikan. Okey, next slide. Ini saya ingin kongsikan buku yang saya nyatakan sebentar tadi. Cikgu-cikgu boleh ambil gambar dan cikgu boleh beli secara LO. Okey. Di mana buku-buku ini ditulis berdasarkan pengalaman kami 5 beradik.
mungkin dalam dari segi teori kita ikut teori, tetapi kadang-kadang kita perlu membuat perubahan supaya ikut kesesuaian di peringkat sekolah. Jadi kalau cikgu nak beli secara LO boleh, tak perlu hubungi saya, tapi hubungi nombor yang tertera. Okey, melalui Mulaka Bookstore dan mereka akan uruskan secara LO. Dan doakanlah supaya buku kerja PSS Idaman dan aktiviti membaca PSS Idaman dapat disiapkan. Dan sebelum saya berakhir, okey, next slide. Dalam melaksanakan kerja, khususnya bagi JPN yang Islam, sentiasalah berdoa supaya kerja buat kita dipermudahkan. Kita sentiasa menghadapi cabaran. Mungkin cabaran kesihatan keluarga, cabaran kesihatan diri kita sendiri, cabaran sahabat dan sebagainya. Tetapi selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya semua kerja buat kita ini adalah kerja buat yang dipermudahkan oleh Allah. Sebab cikgu kena ingat di hadapan saya ini, terutama yang beragama Islam, anda merupakan insan terpilih untuk menggerakkan Iqra. Dan Iqra adalah suruhan Allah yang pertama. Allah sendiri tidak menyuruh, ayat pertama yang diturunkan tu bukannya suruh bersolat, bukan berpuasa, bukan menunaikan haji, tetapi membaca. Dan cikgu terpilih untuk menggerakkan kalimah yang pertama. Jadi cikgu sebenarnya seorang yang hebat. Tetapi yang paling hebat ialah sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan jika cikgu hebat kerana Allah sentiasa datangkan pelbagai kemudahan. Oleh itu sentiasalah berdoa, sentiasa melaksanakan sembahyang tahajud, sembahyang hajat supaya kerja buat cikgu itu dipermudahkan oleh Allah dan cikgu akan menjadi JPM yang bahagia dan sentiasa bekerja dalam keseronokan. Jadi sebelum saya akhiri slot webinar saya, okey, seperti mana yang dijaga, syukur alhamdulillah. Masih dalam tempoh walaupun cikgu terpaksa tengok lama. Saya ingin tekankan di sini bahawa setiap orang mempunyai potensi yang besar dan boleh berjaya. Masalahnya ialah ramai yang tak percaya kepada diri sendiri. Dan cikgu bekerjalah dengan ikhlas, kerana kalau cikgu bekerja dengan ikhlas tanpa memikir balasan, insya-Allah akan hadir pelbagai rezeki dari ruang yang tidak disangka-sangka. Jadi setakat itu saja perkongsian saya, dan yang hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan dari saya, dan saya ingin mengucapkan good luck, all the best kepada semua JPM. Okey, saya sedekahkan bahan slide ini kepada semua JPM, mungkin boleh PDF dan dikongsi. Jadikan kerangka slide ini sebagai garis panduan untuk cikgu-cikgu mula bergerak di PSS masing-masing. So setakat itu saja, saya serahkan kepada moderator. Okay, terima kasih Pak Moderator.